A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan Assalamualaikum tafsir maudu'i bagi surah-surah Al-Quran. Dan kita sedang membincangkan berkenaan dengan bahagian pertama surah Al-Baqarah, iaitu tentang tajuk tafsir tafsir bagi ayat 1 sampai 39 yang bertajuk, yang kita kata konteks yang dibincangkan di situ adalah berkenaan dengan hidayah Quran dan khilafah insan. Okay, dan hari itu saya bagi tahu tiap kali kita tambah ayat, kita tambah baca kan. Saya bagi tu ayat pertama sampai 5, kemudian saya minta tambah lagi 2 kan. Semua senyap je. Yang perempuan tak kena tanya pun, yang lelaki je. Minta maaf tadi. Macam ayat 1 sampai 7. 1 sampai 7. Saya takkan tanya ni 1 sampai 7. Nah, hafalan tu Haji. Kena ingat ayat Al-Baqarah 1 sampai 7. Mula dengan alif lam mim sampai dengan innal ladzina kafaru sawun alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'azah tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Hasbuk. Jazakallahu khairan. Nanti kalau kita jumpa sekali lagi, saya ambil online pula Itu lebih ayat tambah pula lah. Jadi kalau ramai baca kan, okay, baik, kita ambil ayat 7. Jadi saya ajak yang perempuan masing-masing. Masing-masing. Kita tak ada qari'ah. Dia musabaqah Quran kan. Jadi wanita masing-masing try ambil kawan ke minta tasmihkan Al-Quran. Minta adak ke kat rumah ataupun minta suami kat rumah ke tasmih. Jadi ayat 107. Hari ni kita tambah ayat insya-Allah. Jadi yang ingat, yang kali kedua saya tanya nanti, saya akan tanya daripada ayat pertama sampai yang berikutnya. Itu cara hafalan sebenarnya. Supaya jangan lupa. Kita ulangan dan juga tambahan. Baik. Okey, sekarang ikut Tuan Haji mintakan kabel hitam ni. Saya pun rasa kabel hitam tu hilang. Mana pergi tu? Ya saya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Diorang tak ni tadi. Tu saya rasa macam tak cukup kabel. Ingatan di sini. Baik, ini sambung ikut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil
الآخر وما هم بمؤمنين. Sekali lagi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ini 3 ayat tambah. Nanti bila kita jumpa sekali lagi, soalan saya minta supaya baca sampai ayat yang ke 10, ayat ke 10. Baik, sambung hari ni. Muka surat yang ke 1, 2, 3 sekejap. Okey. Muka surat 48. Soalan 8. Perenggan nombor 2. Baik. Berkata pengarang buku kita Hafizahumullah. Mana kita hari tu minggu lepas kita ambil dah start dengan mula-mula Allah Ta'ala cerita tentang ayat minggu sebelumnya juga kita kata Allah Ta'ala bincangkan berkenaan dengan tajuk first Alif Lam Mim itu sendiri. Kita terangkan bahawa ia adalah huruf-huruf yang putus-putus di awal Quran, yang pengertian dia tadi Allah Ta'ala sudah mengetahui. Namun begitu berdasar pada pembacaan menyeluruh, Ibnu Katsir menyatakan ia datang untuk memanggil ataupun mengajak orang yang tak mau dengar Al-Quran dengar Al-Quran. Bila dengar Alif Lam Mim, diorang mana orang biasa gunakan dalam bahasa Arab panggil A ataupun Ya Sabaha. Dia ada istilah dia gunakan macam kita orang Melayu, oi, kan? Kalau kita gunakan istilah yang lain, kita orang tak boleh. Sekarang ni bila datang dengan seruan yang baru, dia tahu Rasulullah suruh mereka dengar Quran, tapi diorang tak nak dengar Quran. So datang cara seruan yang baru yang Allah letakkan yang mereka tak biasa dengar, tapi bila dengar diorang tertarik untuk mendengar selanjutnya apa daripada Al-Quran. Maka dengan itu mereka tertoleh. Dan sebab kenapa macam Ibnu Katsir kata, setiap kali datang huruf yang putus-putus ini, nescaya akan datang lepas tu pernyataan atau penegasan berkenaan Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lepas tu kita bincangkan berkenaan dengan Quran ini adalah hidayah, dan kita terangkan hidayah itu hanya dapat pada orang-orang yang bertakwa. Dan diterangkan sifat orang bertakwa tu apa, dan juga kita kata dijelaskan dengan nyata. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan pada minggu lalu kita bincangkan berkenaan dengan tajuk golongan yang kafir, yang tidak mahu beriman langsung. Orang tersebut mereka punya hati tertutup, tak terbuka langsung untuk menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini disambung pula. Kita sambungkan bila Allah Ta'ala nyatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, berkata pengarang buku kita Hafizahumullah, setelah membicarakan Al-Quran mengenai golongan beriman ahli kitab, golongan kafir mereka, ini berdasar pada pendapat yang banyak ahli tafsir kata bahawa orang-orang yang disebut kat situ muttaqin, yang diberikan gambaran awal adalah muttaqin, orang bertakwa di kalangan ahli kitab. Kemudian bila kafir ahli kitab juga. Ini masuk pula yang ketiga. Dia sini mana-mana yang menyerupai. Macam Nabi kata man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum maka dia golongan mereka. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia adalah golongan mereka. Either buruk atau baik. Tak ada buruk ataupun baik. Pasal walaupun hadis Nabi itu datang dalam peringatan berkenaan jangan ikut orang dalam masalah keburukan, tapi bila kita menyamai kebaikan, macam kita buat perangai macam para sahabat, dan kita tergolong di kalangan mereka, bukan jadi sahabat Nabi, maksudnya apa mereka dapat, janji Allah Ta'ala kita akan dapat benda yang sama.
Macam juga dengan orang-orang beriman ahli kitab, para anbiya mereka dan sebagainya. Apa sifat-sifat berkenaan yang ada pada diri mereka, kita kena tiru dan juga ikut. Kesabaran para anbiya, mana ketaatan mereka, kepatuhan mereka pada perintah Allah Ta'ala, itu adalah benda yang kita kena tiru. Walaupun mungkin hati kita degil, tapi kita kena paksa untuk meniru dan juga menyamai sifat-sifat berkenaan. Allah Ta'ala berikan sifat tadi supaya kita betulkan perangai kita. Itu sebenar kaedah. Memang kita kata perangai manusia ini, ikutkan sebahagian ya, adalah persentase terbesar adalah apa, perkara-perkara yang tabi'i, tak boleh kita alihkan. 90%, 80% adalah apa? Kebiasaan. Orang terbiasa dengan suatu benda dibesarkan benda kenaan, maka dia akan perangai macam itulah. Kita nak pusing mana pun kadang tak boleh. Macam orang tu garang ke, ataupun apa, orang kata apa, cakap banyak ke. Benda tadi adalah benda-benda kita kata payah nak dialihkan. Macam juga kegemaran seorang. Kalau orang yang besar dalam suatu keluarga yang mukmin, memang kita kata mudahlah untuk mengenal dan juga mengetahui tentang iman. Tapi orang yang lahir dalam keluarga kufur, pasti iman tadi payah nak sampai kepada dia. Tapi yang menjadi asasnya adalah apabila dia mendengar tentang iman tadi, dia kena bengkokkan hati dia sampai ikut apa yang Allah Ta'ala letakkan. So jadi apa yang sifat Allah Ta'ala berikan, ini orang bertakwa, nak tak nak hati kita kena bengkok ke situ. Dan kalau Allah Ta'ala letakkan sifat orang yang kufur, yang degil, biarpun kita kata ketegasan itu penting, tapi bila kita nampak perangai itu adalah perangai yang Allah Ta'ala cela, maka elakkan. Dan sekarang kita sambung Baik. Dia kata apa? Dia kata serta pendirian mereka terhadap petunjuk Al-Quran dan pengakhiran keadaan mereka. Allah terangkan apa jadi mereka di hari akhir nanti, walahum azabun walahum azabun azim. Walahum azabun azim, untuk orang yang kufur. Okey. Telah datang yang dikata kat sini, lepas Allah Ta'ala ceritakan tentang orang beriman, mereka lah orang yang berjaya hari akhirat nanti. Kemudian orang yang kufur, mereka lah orang yang akan dapat azab yang besar. Datang nak ke sini perbincangan yang panjang mengenai golongan munafik mereka. Dan sesiapa yang di atas rupa mereka dari golongan munafik Arab. Mana sama aja. Mana golongan itu berkenaan sama ada ahli kitab ataupun golongan Arab, kalau dia kata mereka serupalah. Dia tak kira berkenaan masalah era atau zaman. Hatta kalau orang Melayu kita berperangai macam ni, maka dia termasuk dalam golongan berkenaan. Tu Allah Ta'ala gunakan dengan lafaz umum. Alladzina atau minan nas. Lafaz yang umum dalam bahasa Arab ni untuk kena pada semua orang. Jadi yang pentingnya sifat, bukan masalah apa? Era atau zaman, sifat-sifat. Yang kita kata macam salafus soleh, sifat mereka ada. Sifat itu yang kita tiru, bukannya masalah era atau zaman. Mereka memang berbeza dengan kita. Daripada zaman tempoh yang panjang kita dengan mereka memang takkan sampai. Tetapi bila kita perhatikan, kalau kita tengok balik kedudukan macam yang berlaku baru-baru ni, saya ada sembang seorang hamba Ta'ala. Dia nak berikan dia apologetik. Dia kata amalan-amalan yang dibuat oleh orang sekarang ni kan, start dengan mula dulu qasidah, mula dengan ratib, kemudian qasidah, kemudian sekarang ni bergendang, melompat dan sebagainya kan. Yang baru nampak kan yang ada apa? Ratib tegak. Kita pernah tengok benda tu? Tak pernah tengok. Saya secara langsung saya pernah tengok yang dekat ulangan yang lompat-lompat tu. Saya pernah tengok yang lain kat luar negara, pusing-pusing bulat-bulat pun ada. Tapi yang ni dia buat bulatan. Bulatan kan, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha, macam poco-poco. Tapi diorang try apology lah nak bagi kata boleh. Saya try tengok kan. Jadi semalam kemarin lagi Imran bagi saya email diorang ada letaklah dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga diorang. Saya dah buat 6 muka surat saya jawab. Pasal tak, kalau kita tak jawab macam tu, dia kan ingatkan kita kita main-main kan. Pasal benda macam ni penting. Dia ingatkan benda tu macam kita kata suka hati je. Ni dia jadi pertama sekali dia kata bahawa Ibnu Katsir menafsirkan Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat yang ke surah Ali Imran ayat yang ke 102 103. Kemudian surah ayat Ali Imran 190. Lepas tu kemudian An-Nisa 1 2 3 4. Dia bagi tapi nombor ayat pun salah. Anyway, dia kata daripada ayat berkenaan kita lihat bahawa Ibnu Katsir pun menyebut bahawa maksud yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan kan, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dia kata berzikir tu maksud dia dalam semua keadaan. Betul, tak salah. Tapi bukan masalah bentuk tu macam yang dilihatkan oleh mereka. Kalau kita lihat pada Ibnu Katsir sendiri bila terangkan ayat Quran surah Al-A'raf 205, Ibnu Katsir kata apa? Dia kata maksud dia ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah kan. Maksud dia kata tu serulah, itu sebutlah Tuhan kamu dan diri kamu, pada diri kamu, dan dalam keadaan harap dan gerun, serta dengan kata-kata yang tidak kuat, kerana ini
dia Allah Ta'ala berfirman dengan tidak suara yang nyaring, dia kata. Demikian digalakkan agar terjadinya zikir, bukannya seruan yang kuat lagi nyaring. Maksudnya dia kata, Ibn Katsir sebut itu, Ibn Katsir kata zikir sekian, tapi bukan dengan suara yang nyaring. Bukan suara yang nyaring. Dia kata bawa ahli tafsir mana kata suara nyaring? Tak ada. Tak ada seorang pun. Bahkan Al-Quran surah Al-A'raf dan juga surah apa? Surah Al-A'raf 205 dan Al-A'raf 55 semua memberikan gambaran bahawa zikir itu kena perlahan, bukan dengan kuat. Bahkan para sahabat Nabi SAW dahulu, perangai mereka bila mereka menyatu Allah Ta'ala, mereka duduk dalam keadaan senyap, sampai kan seolah macam boleh burung duduk atas kepala mereka. Itu kita kata para sahabat Nabi SAW. Kemudian diorang hujah berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk dia kata ada hadis Nabi SAW, Nabi dalam Musnad Ahmad, daripada hadis Anas bin Malik, dia kata dahulu orang-orang Habasyah yazfinun baina yaday Rasulullah SAW. Dia kata bermain-main, melompat atau menari lah di hadapan Rasulullah SAW, wa yarkusun dan menari, dan mereka berkata Muhammad Abdul Saleh. So dia kata tengok Nabi SAW diam, diorang melompat sambil menyebut Muhammad hamba soleh, Muhammad hamba soleh. Ya mungkin zaman dulu disebut kataan lain, tapi bila Rasulullah SAW mereka masuk Islam, maka mereka sebut kalimah Muhammad adalah hamba yang soleh. Anyway, mereka sebenarnya bukannya buat benda sunuk tarian depan Rasulullah SAW. Bila kita baca balik hadis-hadis yang lain yang terkumpul, macam Ibn Nawawi kata, dia kata keseluruhan, dia kata telah membawa para ulama mana ke atas makna yang dikatakan apa yazfinun tu, melompat menari tu. Dia kata menerkam dengan senjata dan bermain dengan lembing. Dia kata dia terbentuk yang menghampiri keadaan orang menari. Macam kan orang macam bersilat kan, macam menari. Mana benda tu maksud dia tarian atau pergerakan untuk kepahlawanan. Bukannya dia berlompat sebab dia nak ingat Allah Ta'ala. Faham tak? Ada beza. Okay? Jadi kerana keseluruhan riwayat-riwayat yang datang adalah permainan mereka dengan lembing-lembing mereka. Pada hari raya, diorang main lembing dalam masjid lagi. Mana benda tu yang diorang buat. Bukannya diorang buat macam hari ni kita ada berzikir ramai-ramai tuan-tuan sekalian bagi membaiki masyarakat kita. Mana ada macam tu? Kan? Berbulatan dan sebagainya. Tak. Bahkan Rasulullah pergi tengok, Rasulullah balik. Rasulullah tengok depan kan, ulurkan kepala. Aisyah nak tengok kan, dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah nak tengok benda berkenaan, Nabi benarkan. Bahkan Nabi benarkan dia sandar kat bahu Nabi, tengok benda berkenaan. Lepas tu dah kenyang, bukan kenyang, dia kata apa? Dah puas. Dia kata dah puas, okey, dia masuk dalam. Dia suruh masuk. Tapi mula-mula tu dia tengok dengan Rasulullah SAW lah. Dan ketika Nabi tengok diorang mesti nak berhenti. Nabi kata Nabi kata kepada mereka, dunakum ya bani Arfidah, teruskan Nabi kata. Suruh mereka teruskan. Bukan maksud dia diorang tengah duduk depan tu memuji Rasulullah. Tak puji Rasulullah pun. Cuma diorang macam pening kepala ni, ada separuh orang tu dibaca. Bahkan ulama-ulama hadis baca kisah ni. Tengok Bukhari, Imam Bukhari letakkan hadis ni pada tajuk apa? Bab al-hirab wad darab yaumul aid. Bab berkenaan dengan lembing-lembing dan juga perisai-perisai pada hari raya. Badruddin Aini dalam kitab Umdatul Qari dia kata apa? Al-hirab adalah kata ganda bagi harbah, itu lembing. Ad-darab kata ganda bagi darakah, itu perisai. Itu perisai dibuat dari kulit. Imam Nawawi pula baca hadis tu, dia faham apa? Dalam hadis ini adalah pembolehan bermain dengan senjata dan selainnya daripada datang perang dalam masjid. Maksud dia bukannya faham dengan apa? Zikir lompat-lompat. Maksud dia bila diorang kata zikir lompat ni tak apa, sebab tengok orang Habasyah pun menari-nari depan Rasulullah, Rasulullah mengiyakan. Rasulullah mengiyakan perbuatan mereka bermain senjata dengan keadaan macam tu. Bukan Rasulullah SAW mengiyakan mereka berzikir macam tu. Faham tak? Itu sebab kenapa para ulama tak faham macam diorang faham. Pelik lah diorang, macam kelakar juga. Lepas tu ada lagi dia kata berkenaan dengan meninggi suara lepas mayang berzikir. Dia kata Bukhari Muslim, Ibn Abbas menyatakan. Tapi kita kena betulkan balik. Bila baca balik Imam Nawawi kata apa? Dia kata dalam hadis ni, dalam hadis Ibn Abbas, beliau berkata kami dahulu mengetahui selesainya solat Rasulullah SAW dengan takbir. Dengan bunyi takbir maksudnya selesai solat. Ada tambahan riwayat kata maksud dia tak pergi semayang bersama orang ramai. Dia budak-budak kan. Okay. Kemudian dalam satu riwayat dia kata mereka mengangkat suara ketika berzikir setelah selesai solat fardu adalah pada zaman Nabi lagi. Dan sungguhnya Ibn Abbas berkata aku dahulu tahu mereka selesai dengan yang demikian. Bila aku dengar selesai bunyi suara mereka, maka aku tahu solat telah selesai. Okay. Ini adalah dari bagi siapa-siapa bagi apa yang dikatakan oleh sebagian salaf bahawa digalakkan mengangkatkan suara ketika berzikir sebab saja selesai solat fardu. Dan di antara orang yang menggalakkan dia adalah Ibn Hazm Az-Zahiri. Tak, dia kata Ibn Hazm Az-Zahiri pun terakhir Ibn Hazm Az-Zahiri. Tapi Ibn Battal dan lain telah di kalangan orang-orang mazhab yang diikuti Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan Syafi'i, dan selain mereka sepakat bahawa tak digalakkan mengangkatkan suara ketika berzikir dan bertakbir. Bahkan ini Imam Nawawi nukilkan dalam syarah Sahih Muslim.
Dia kata telah membawa Imam Syafi'i rahimahullah hadis ini bahawa baginda telah menguatkan zikir ni untuk waktu yang singkat sehingga baginda maklumkan kepada orang ramai bentuk zikir. Bukan bahawa mereka lepas tu berzikir secara kuat secara berterusan. Bahkan beliau berkata Imam Syafi'i rahimahullah, aku memilih untuk imam dan makmum agar mengingati Allah Ta'ala setelah selesai dari solat dan keadaan mereka memperlahankan demikian. Maksudnya berzikir dan perlahan. Kecuali bahawa dia menjadi imam yang ingin dipelajari daripadanya. Mana maksudnya dia orang nak belajar dengan dia zikir macam mana, maka dia kuatkan sikit suara dia. Maka dia menguatkan agar dipelajari daripadanya zikir berkenaan. Dan kemudian diperlahankan balik. Itu dah. Dan di atas pendapat inilah dibawa pengertian hadis ni. Ni kelakar juga lah. Jadi secara tak langsung kita kadang-kadang ada orang tu dia tak faham berkenaan dengan dalil ni macam mana faham, dia silap. Dia silap faham, dia letakkan kefahaman dekat situ. Jadi kita perhatikan agak itulah orang suruh belajar tak mau. Ni masalah dia. Belajar usul fiqh, belajar hadis, belajar fiqh kitab Allah. Sebab kenapa masa kosong yang dihabiskan bukan untuk menyati Allah Ta'ala tu membazir. Kan, membazir. Pakai semalam saya ada marah seorang. Budak jais. Dia ni budak ni kira ada kena mengena saudara lah dengan bypass saya. Jadi bila dia cakap, dia boleh dia cakap, dia kata pakcik kena terbuka hati, lapang dada, dia kata. Saya kata lapang dada pada benda yang memang lapang dada. Tapi ada benda tak ada lapang dada menyebabkan sunnah Rasulullah dibuang, apa salah kita nak biarkan? Kadang-kadang kita pelik bila manusia ni degil kan. Tak tahu kenapa. Dia nak kata tu, daripada saya cakap dengan dia hampir setengah jam. Daripada mula bercakap sampai habis saya letak telefon, saya sebut 3-4 patah qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Dia boleh kata apa? Tapi pakcik kena, saya rasa dia kata. Tinggi suara saya kata. Pakcik marah. Saya kata pakcik tak marahnya. Kita kata kalau dia kata kau datang dengan sabda Nabi atau firman Allah Ta'ala, barulah kita boleh terima. Tapi ada pun kita tolak kata-kata atau sabda Nabi SAW dengan pendapat sendiri ni, ini adalah masalah. Pasal in the end ke mana letaknya sunnah Rasulullah SAW? Saya kata ni mazhab tapi. Kan mazhab tapi. Betul hadis Nabi tu tapi. Memang cantik Al-Quran tu tapi. Bila nak berhentinya? Jadi kita jaga sikit bab ni. Jadi memang kita kata benda-benda bentuk macam ni, kefahaman-kefahaman yang mesti perlu betulkan. Memang kita kata masalah Baik. Dia kata maksud dia siapa saja berupa dengan rupa berkenaan maka dia golongan berkenaan. Tak kira dia siapa. Faham Ini cara dia. Baik muttaqin, baik orang-orang yang dikatakan sebagai golongan yang kita panggil kafir, baik juga golongan yang baru akhirnya munafik. Kerana siapa menyerupai satu kaum dan berkata dia golongan mereka. Bukan masalah benda tu benda buruk saja, bahkan benda baik macam tu juga. Benda baik macam tu juga. Oleh kerana surah ini adalah di antara yang awal turun di Madinah, telah datang peringatan Al-Quran mengenai kemunafikan dan orang-orang munafik. Kerana ini surah yang pertama. Memang kita dah baca itu di antara dalam bahagian awal kita bincangkan berkenaan dengan nama surah, kan, nama dia, kemudian fadilat dia, kemudian bilangan ayat dia, kemudian Mekah Madinah dia. Kan kita ada bincang kat situ berkenaan dengan tajuk bila tentang fadilat dia. Dia ada di antara Mekah Madinah, kita kata dia adalah surah pertama turun di Madinah. Bukan semua, tapi dia antara surah awal. Surah yang awal, bahkan awal paling pertama turun di Madinah. Selepas hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, surah yang pertama turun adalah surah Al-Baqarah. Selepas pindah sebelum pindah banyak surah yang lain, tapi selepas pindah, maka oleh kerana umat Islam akan berhadapan dengan satu cabaran yang baru, itu maka Allah Ta'ala mulakan kat situ dengan peringatan berkenaan dengan munafik dan kemunafikan. Dan itu kerana kemunafikan tidak pernah wujud di Mekah. Orang kat Mekah mana ada munafik? Mana dia mukmin atau kafir aja? Mana ada nama lain dah? Kan, mana mungkin mukmin sorokkan iman ada. Mukmin yang sorokkan iman ada. Tapi sorokkan iman bukan sorok kufur. Kufur sorokkan orang mukmin sorok kufur tak ada. Kan mukmin sorokkan iman dia ada. Mukmin sorok kufur tak ada. Jadi sebab kenapa ketika di Mekah tak wujud, tak pernah wujud. Ia hanya wujud di Madinah setelah terjadi untuk Islam sebuah negara dan orang Islam memiliki penguasaan mengatasi orang-orang musyrik di perang Badar. Start perang Badar lah makin ramai golongan ini muncul. Kita kata, tapi diorang tak nak, pasal dia nampak Islam makin kuat. Kan, pasal diorang actually asalnya kumpulan-kumpulan. Jadi diorang sebenarnya diorang nak kalau boleh jadi pemimpin. Tapi bila Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang Aus dan Khazraj secara sepakat menerima Rasulullah sebagai pimpinan mereka. So jadi kat situ masalah dia. Separuh mereka tu masih lagi baik dengan golongan Yahudi. Contoh macam Aus dan Khazraj ni actually ada dua. Bani Nadir dengan Bani Quraizah adalah di antara kabilah Yahudi yang menjadi tempat rujukan mereka. Bahkan kita pelik pasal memang orang-orang Madinah sendiri pun masuk Islam awal sebab orang Yahudi.
Faham Kita pernah bincangkan dalam surah Al-Hajj ayat ke-9. Bila mana mereka Allah Ta'ala kata walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Dan orang-orang yang menyiapkan dar, tempat tinggal, wal iman, dan iman min qablihim, sebelum mereka. Mereka dimaksudkan orang muhajirin. Pasal muhajirin ayat 8. Ayat ke-8 Allah Ta'ala cerita tentang muhajirin. Ayat 9 Allah Ta'ala cerita tentang ansar. Jadi bila para ulama bahaskan macam mana mereka menyiapkan tempat tinggal dan juga iman sebelum daripada orang muhajirin. Kalau ketika siapkan tempat tinggal, kita logiklah sebelum orang datang siapkan tempat tinggal. Tapi sebelum tempat tinggal sebelum orang datang siapkan iman. Macam mana? Siapkan iman macam mana? So para ulama nyatakan siapkan iman ni dua konteks. Satu konteks awal ketika mana sebelum lagi mereka ni terima Rasulullah SAW, mereka datang ke Mekah, mereka nampak Rasulullah tu dia kata apa? Inilah Nabi yang jiran-jiran kamu Yahudi katakan. Cepat ambil semua orang yang ambil. Banyak orang Nabi tawarkan diri Nabi kepada semua orang. Semua kabilah yang datang Nabi tawarkan, ambil aku, terima aku Rasulullah. Suruh mereka ambil. Ada satu kabilah daripada Arab, daripada Yaman, diorang bagikan alasan, kata okey tunggu tahun depan kami datang balik. Kami balik rumah tanya, nak balik tanah air kami, nak tanya dengan orang kampung kami macam mana. Tapi nak jadi cerita dan Musnad Ahmad. Nak jadi cerita memang Allah Ta'ala simpankan Rasulullah SAW untuk Madinah, maka diorang tak datang, lambat. Terlewat datang. Kalau tidak kita kata tempat hijrah Rasulullah mungkin ke Yaman. Tapi Allah Ta'ala ada aturkan Madinah lah tempat dia. Di situlah di situlah orang-orang dia. Maka tak ada tempat lain dah. Bahkan ada orang menawarkan Rasulullah SAW bandar atau kota sebelum daripada Rasulullah terima orang-orang Madinah. Nabi tolak, Nabi tak terima. Jadi anyway yang kita faham sekarang orang Madinah tadi dia orang saja yang tengok Rasulullah terus kata cepat ambil. Kan dia orang bai'ah Rasulullah SAW first datang 12 orang, kemudian 80 orang lebih. Dia orang bai'ah dengan Rasulullah SAW dalam keadaan orang kata redha dan terima. Sedangkan kita kata pelik yang lain tu ada tanya kalau ni kuasa dapat pada siapa, kalau kau mati nanti siapa jadi pemerintah. Saya persoalkan tajuk itu sebelum lagi pun terima. Tapi Ansar tak macam tu. Itu sebab kenapa kita kata bila tanya balik mereka ni masuk Islam awal, para ulama ahli tafsir menyatakan berdasar pada dalil hadis perbahasan di antara orang-orang Ansar dengan jiran mereka Yahudi. Dia orang ke antara ini mengatakan bahawa dahulu kamu yang ajak kami kepada sekian. Ni datang dan Nabi ni, kenapa kamu tak ikut? Dia kata apa? Lain, bukan ini. Dia terus tolak. Ini kita kata apa yang berlaku. So, tapi dalam masa yang sama, bila Rasulullah SAW datang, di dalam Ansar tadi pun apa kumpulan orang yang menerima Rasulullah SAW tadi, ada orang yang masih lagi ada walak ketaatan dia kepada golongan ni. Golongan Yahudi yang mereka kawan, teman dan sebagainya. So dengan sebab itu diorang macam tak setuju dengan pelantikan Rasulullah sebagai ketua. Itu sebab kenapa diorang nak jadi ketua. Tak dapat jadi ketua, dia menyampah. Dan menyampah tapi nak zahirkan tak boleh pasal majoriti semua dah balik pergi pada Rasulullah SAW. Jadi dengan cara itu diorang zahirkan keimanan, simpan dalam hati mereka kekufuran. Dan bahkan bila lagi dahsyat bila orang Islam menang. Makin Islam menang maka diorang tak boleh tunjukkan perangai. Makin takut. Maka apabila sebahagian mereka melihat kemenangan orang Islam, mereka menzahirkan masuk dalam agama di samping menyembunyikan kekufuran. Itu sebab kenapa? Kerana munafik ni tak pernah wujud di Mekah. Okey. Sesungguhnya Al-Quran telah memperingatkan berkenaan golongan munafik dan menyingkap rahsia mereka, menzahirkan dalaman mereka. Mana bahkan sebenarnya kita kata kita tak boleh membelah hati orang untuk mengetahui apa dalam hati dia. Bahkan itu sebab kenapa Rasulullah SAW sendiri lepas di Madinah, baginda pernah marah kepada Usama bin Zaid bila Usama bin Zaid dia bunuh orang yang telah melafazkan syahadah. Tapi orang tu dia lafazkan la ilaha illallah. Ada kata Allah, ada kata la ilaha illallah. Lafaz tadi dilafazkan bila dah pedang dah naik ke atas dia. Mana memang Usama kata kejar, dia kejar orang tu. Orang tu dia bunuh orang Islam, bunuh tiga. Betul Usama kejar, dia terhimpit. Bila Usama dah angkat pedang, dia pun kata la ilaha illallah. Dia kata la ilaha illallah, Usama tetap. Bila jumpa Rasulullah SAW, Usama cerita kisah. Kalau kita logik akal kita kata apa? Mak kita bersama Usama lah. Kan? Mana orang tu dah angkat, dah lafazkan, dia tapi lafaz tipu, panggil. Nyata lafaz tipu. Sebab apa? Sebab dia lafazkan ketika dah pedang naik atas kepala dia. Tapi bila Rasulullah SAW dirujuk oleh Usama dalam perkara ini, Rasulullah lafazkan dalam ada banyak riwayat, tapi lafaz Rasulullah SAW dua. Satu lafaz baginda yang masyhur, baginda kata apa? Apa yang kau akan buat dengan la ilaha illallah apabila ia datang pada hari kiamat nanti? Kaifa taf'alu kaifa anta bi la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Bila apa benda kau nak buat bila la ilaha illallah datang hari kiamat nanti? Lepas tu Nabi sendiri tawar pada bapa saudara, la ilaha illallah saja. Kan kita lafazkan saja, dia kata aku hujah untuk kau depan Allah Taala. Jadi bila Usama bin Zaid
bunuh orang berkenaan. Dengan orang kata la ilaha illallah, Rasulullah kata, apa engkau nak buat nanti dengan la ilaha illallah pada hari kiamat? Pada satu riwayat lain yang berkata, halla syaqaqta qalbah, kenapa kau tak belah jantung dia? Belah dada dia, tengok ada iman ke tidak. Mana itu pun kita kata satu pernyataan Nabi SAW berkenaan dengan bila tentang hati bukan kerja kita. Kita bukan disuruh untuk menghukum hati orang. Dan memang kita kata dari seluar luaran nampak macam tak sincere, tentang pelunjuk, pegang cek besar dan sebagainya kan. The wording kita boleh timbulkan. Dia ni kalau nampak benda pun nak ni. Dan timbul hati kita kena nampak zahirnya. Kita bagi calculation tu 1 campur 1 2. Kan nampak macam tu kan. Tapi dalam berkenaan hati tak dibenarkan. Sebab kenapa dalam tajuk ini bila nak menzahirkan orang-orang munafik, Nabi SAW tunggu wahyu. Nabi tak tunding jari, dia ni tak dengar cakap aku, dia ni munafik. Tak. Tunggu wahyu. Wahyu datang barulah bagi Nabi SAW dan para sahabat dikenalkan dengan golongan Yahudi, golongan munafik. Golongan munafik Sedangkan kita kata asalnya benda ni adalah benda dalaman, tak siapa akan tahu. Tapi bila Allah Ta'ala ceritakan apa mereka cakap, apa mereka buat, dan orang ramai pun ni macam siapa si fulan bin si fulan. Ni macam si fulan bin si fulan, dia kata. Maksud dia kisah tu tadi kena dengan orang berkenaan. Allah Ta'ala bongkarkan apa dalam hati mereka. Di mana Quran datang terangkan siapa mereka ni. Dan bila dibacakan Quran tadi, semua orang tahu siapa dia. Sebab kenapa dalam perkara ini tak timbul tajuk macam Syiah menyatakan bahawa dia para sahabat Nabi itu memang munafik dari asal lagi. Tak ada. Pasal orang munafik ni zahir dan nyata pada para sahabat. Sebab apa? Sifat mereka tiap kali berlaku peristiwa tentang munafik ni Allah Ta'ala rekodkan. Surah Munafikun, surah At-Taubah dan surah Baqarah sendiri memang ada lafaz-lafaz mereka ni yang kita kata menzahirkan perangai mereka. Tak perlu tengok tempat lain. Dan Allah terangkan apa mereka cakap, apa mereka rasa, apa mereka lafazkan, apa tindakan mereka dalam peperangan, apa mereka buat, semua sekali. So bila mereka buat saja, umat Islam tahu, nampak golongan itu. Tapi tak lafaz. Tapi tak ada kata, munafik, tak ada. Umar banyak kali, Umar tengok orang-orang yang menentang Rasulullah SAW punya arahan. Bila contoh macam dalam kisah macam Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Dia ni actually penulis wahyu Rasulullah SAW. Dalam ayat awal surah Al-Mumtahanah, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, jangan kamu ambil musuh aku dan musuh kamu sebagai pelindung. Tulquna ilaihim min mawaddah, kamu lempar pada mereka dengan kasih sayang. Mana Allah Ta'ala tak benarkan. Dan dia kisah dia Hatib bin Balta'ah ni ketika pecah cerita, dia kirim surat kepada orang Mekah nak beritahu tentang Rasulullah SAW akan menyerang. Umar tarik pedang dah. Dan Umar kata apa? Ya Rasulullah, biarkan aku pancung kepala munafik ni. Mana buat Umar biasa dia terjah macam tu. Dia orang tu buat macam tu kan, dia terus tarik pedang. Tapi Nabi kata dengan dia, Umar, engkau dengan mana kau tahu mungkin Allah Ta'ala telah intai pada ahli Badar. Allah Ta'ala kata pada mereka, buat apa kamu nak buat, aku ampunkan kamu. Pasal Hatib bin Abi Balta'ah bukan setakat penulis wahyu, dia juga adalah ahli Badar. Tapi bila keluar daripada mereka tindakan tadi, still Al-Quran Karim panggil mereka ya ayyuhalladzina amanu. Nampak tak? Tapi bila ada orang-orang tentu yang berlaku peristiwa pelik, mereka terlafazkan satu benda, dibongkar oleh Quran. Al-Quran tak kata ya ayyuhalladzina amanu pada mereka. Allah tak lafazkan macam dekat sini kita baca wa minan nasi may yaqulu amanna. Allah tak kata wa minal ladzina amanu yaquluna. Tak. Allah akan lafazkan dengan lafaz yang am, bukan dengan bentuk yang khusus. Faham? Sebab apa kita tahu bahawa ini cara kita nak menolak kebatilan-kebatilan datang daripada Syiah yang menyatakan bahawa ada para sahabat Nabi atau ramai sahabat Nabi telah kufur dan juga ingkar dan juga menjadi munafik ataupun adalah munafik, dia kata. Kerana apa? Kerana banyak benda lah dia permainkan. Tapi sebenarnya kita kata munafik di dalam Rasulullah SAW dahulu, jumlah mereka, bilangan mereka, siapa mereka telah pun diketahui. Pasal apa? Al-Quran ceritakan tentang perangai mereka dan orang Islam tahu. Dan paling ramai, itu yang nyatalah. Tapi selain daripada itu, siapa-siapa yang tak zahirkan perangai dan Quran tak cerita tentang mereka, maka ada sahabat Nabi SAW, itu Hudzaifah ibn Yaman, yang memegang rahsia berkenaan. Bahkan kisah dinyatakan oleh sejarah berkenaan dengan macam ni dia tahu. Rasulullah SAW dah balik satu peperangan, baginda ikut satu jalan, baginda suruh dia ikut jalan satu lagi. So bila ikut jalan berkenaan, diserbu dia ni untuk dibunuh. Tapi bila tengok bukan Rasulullah, maka dia orang berhenti. Tapi bila tengok di situ, dia tahulah siapa orang-orang berkenaan. Sebab kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mana lepas kewafatan Rasulullah, kata dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dia nak solatkan orang jenazah, dia tengok Huzaifah solat ke tidak. Kalau Huzaifah solat, dia ikut. Kalau Huzaifah tak solat, tak solat. So meaning dia apa? Jumlah mereka, siapa mereka, semua nyata, bukannya tersembunyi. Faham? Yang kita pula terpengaruh pula dengan Syiah, kata ada orang-orang sahabat Nabi ni sendiri mereka adalah Syiah. Tak ada. Ada orang-orang yang munafik, tak ada. Baik.
Telah datang sebutan mereka dan 17 surah Madaniyah. Mana dalam Al-Quran Karim ni ada 14 surah. Ada 17 surah Madani, surah-surah yang Madaniyah, yang menceritakan tentang apa? Tentang perangai mereka. Dan daripada sejumlah 30 surah yang mula turun adalah di antaranya pertama sekali ada Al-Baqarah. Okey, 17 surah Madaniyah dan sejumlah 30 surah lagi. Yang mula turun di antaranya adalah Al-Baqarah, yang paling akhir adalah At-Taubah, yang kenakan tentang sifat mereka. Okey, tentang sifat mereka, ceritakan tentang perangai mereka dan sebagainya. Semua sekali tu dah disebut tentang sifat dan perangai mereka. Tapi kita kata secara tak langsung benda tu bermula dengan Al-Baqarah, berakhir dengan At-Taubah. At-Taubah adalah yang terakhir ceritakan tentang sifat orang munafik ni. So tak ada siapa yang tak dikenali. Banyak diulang tentang mereka. Ayat-ayat berkenaan bermula dengan penjelasan. Ayat yang kita baca sekarang ni bermula dengan penjelasan bahawa dari kategori manusia ni ada orang-orang yang berkata dengan lidah mereka bahawa lidah mereka apa yang tak ada dalam hati mereka. Mana benda tak ada dalam hati tapi dia zahirkan kat mulut. Benda tak ada dalam hati dia kosong, tak ada iman, tapi dia zahirkan iman. Dan mereka mendakwa bahawa mereka adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Allah kata wa ma hum bi'min, tapi mereka tidak beriman. Tetapi mereka adalah pembohong dalam pengakuan mereka. Oleh itu tiadalah mereka ni tergolong di kalangan ahli iman pada hakikatnya, sekalipun menzahirkan perkara berkenaan. Mana pada zahirnya dia orang nampak macam mukmin, solat dan sebagainya, tetapi Allah Taala tahu hakikat mereka. Mereka zahirkan iman tapi mereka sorokkan kekufuran. Sesungguhnya yang mendorong mereka untuk mengaku iman adalah tipu daya. Mereka cuba nak menipu daya, tipu, deceive. Bentuk perbuatan mereka adalah bentuk tipu daya dan penyamaran terhadap Allah. Mana bila secara tak langsung bila dikatakan amanna billahi wal yaumil akhir, dia bohong. Sebab apa? Sebab dia pun tak beriman. Sebab kalau dia tahu Allah Taala, dia kenal Allah Taala dan dia beriman dengan Allah Taala, pasti dia tahu antara sifat Allah Taala ni apa? Alimus sirri, alim. Allah Taala tahu apa dalam hati manusia ni. Bila Allah Taala tahu apa dalam hati manusia, maka secara tak langsung memang jelas nyata bila dia kata mukmin tapi dia tak tahu benda berkenaan, dia ada masalah. Dia tak faham. Mana dia kata Allah Taala, kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, tapi dalam sama apa? Dia try tipu Allah Taala. Dia try kelentong Allah Taala. Dia nak tunjukkan bahawa dia sebenarnya masih lagi beriman dan sebagainya. Tapi dia tahu Allah Taala, dia mana apa dalam hati dia tadi, kufur tadi, Allah Taala tahu apa kekufuran dia. Tapi dia try nak tipu Allah Taala. Ni macam kita kata macam golongan apa Yahudi jugalah. Yang ayat yang kita akan baca nanti, yang mana mereka ni dahulu bila mereka kata apa? Wa idza laqul ladina amanu qalu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bila mereka bertemu orang beriman, mereka kata mereka beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Bila mereka bersendirian bersama satu sama lain, qalu, mereka berkata, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Atuhaddithunakum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Dalam ayat surah Al-Baqarah, ayat yang nanti kemudian kita tengok, tapi nak tunjukkan kisah yang samalah apa yang disebut kat sini. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Okey, ni surah Al-Baqarah ayat 76. Ayat 76 kan Allah kata wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bila mereka bertemu orang beriman, mereka kata kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, bila mereka bersendirian satu sama lain bersama-sama mereka ni, qalu, mereka akan cakap kan dengan kawan-kawan dia, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Adakah kamu cerita pada mereka dengan ilmu yang telah buka pada kamu? Liyuhajjukum bi 'inda rabbikum, nanti orang akan hujah kamu dengan ilmu tadi di sisi Tuhan kamu. Afala ta'qilun, kau tak fikir ke? Dia kata itu. Betul tak nak jawab balik? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Adakah mereka tak tahu bahawa Allah tahu apa mereka sembunyikan, apa mereka nyatakan? Allah nyatakan itu kat lepas tu. Kan? Mana mereka tak tahu ke? Dan satu jawab tak ada, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Macam tu juga masalah orang-orang munafik yang lain. Mana mereka ni dia kata beriman tapi dia tak tahu sifat Allah Taala. Tak tahu sifat Allah Taala tu apa. Bahkan dia akan sentiasa cakap dengan mulut beriman, tapi dia perangai dan juga tingkah laku dia opposite daripada iman. Sebab kenapa Allah terangkan satu persatu perangai mereka. Mereka, dia kata apa? Tetapi dia SWT mengetahui urusan mereka. Mereka cuba tipu, tapi Allah Ta'ala tahu apa urusan mereka sebenar. Mereka memperdaya golongan beriman dan menzahirkan kepada golongan beriman bahawa mereka adalah saudara golongan beriman di dalam agama. Sedangkan mereka menantikan terhadap orang beriman ni musibah-musibah. Dia happy kalau orang beriman ni kalah. Dia happy kalau orang beriman ni tertewas.
Dia happy, dia menantikan. Dia tunggu apa musibah nak kena. Bila musibah kena je, kan aku cakap dah hari tu, kan jangan ikut Muhammad. Tapi korang tak dengar cakap, tengok apa jadi. Dia nampak tak? Dia nantikan. Tunggu bila nak kena. Mana dia tak pernah bergembira. Kalau Islam menang, tak pernah gembira pun. Dan hati dia tak suka. Dia tak suka perkara berkenaan. Benda-benda ni actually memang kita kata dalam masyarakat kita nampak orang macam ni. Tapi yelah, nyata atau tidak tu tengok keadaan lah. Kadang kalau kawan rapat kita mungkin dia bunyi. Dengar dia cakap. Dia kata, habis lah, payahlah. Bukan ni sangat pun. Kalau bila kena teruk, tengok aku cakap dah, Islam ni tak boleh dah ikut Rasulullah punya cara. Kita kena ubah sikit. Kena modern kan, buat tafsir baru. Dia kata, dia sentiasa macam tu dalam kepala dia. Dia tak boleh nak tumpukan bahawa kata apa, iman itu purely ketaatan dia tak ikut. Dia akan iman tu kena logik, iman tu kena ikut apa kena. Lepas tu bahkan iman tu kena moden. Kan, kalau beriman kena kaya. Kalau beriman kena tak ada orang miskin. Kita kata benda di sini ialah salah faham. Kerana dalam Islam kita kata Allah Ta'ala berikan ruang, ada susah, ada senang, ada baik, ada buruk tadi untuk kehidupan kita diuji. Itu je. Bukan Allah Ta'ala tak boleh jadikan semua manusia ni mukmin sekelip mata. Boleh Allah Ta'ala jadikan semua sekali beriman. Boleh. Tapi tidak timbul masalah ujian. Tapi diorang tak faham. Dia macam dalam diri diorang, yelah kalau dah beriman Tuhan sayang, kenapa kita kena musibah lagi? Kerana ayat tu keluar daripada mukmin sendiri. Orang yang Muslim, semayang dan sebagainya, dia boleh kata kenapa Allah Ta'ala bagi benda macam ni, sedangkan Allah Ta'ala dia macam tu. Ayat-ayat itu kita kata sebenarnya keluar sebab mereka dah hati mereka masih ada ragu. Dan bila mereka ragu, macam kita kata, Quran itu bukan petunjuk. Dia baca Quran 10 kali boleh khatam Ramadan nanti, memang tak akan beri kesan apa-apa. Sebab apa yang baca tu sampai sini je, tak masuk ke dalam, tak sampai ke hati mereka. Kan, lebih lagi apa lagi pula orang Melayu kan, baca tak faham langsung, lagi masalah. Kan, baca-baca tu sebab kalau baca Quran, tuan-tuan sekalian, lepas baca Quran tu kan ada masa kosong lagi, bukalah terjemahan dia. Kan, kalau baca satu muka surat, baca terjemahan dia sekali. Janganlah, dan kita dah tahu kita ni jahil, tak tahu, maka kita baca, kita belajar, buat effort. Kan, kalau dia kata orang tu dah faham bahasa Al-Quran, baca-baca terus faham, alhamdulillah. Baca banyak lagi. Kan, fahamkan dan amalkan apa yang ada. Dan kalau kita baca tak faham, bukalah terjemahan. Janganlah rasa macam, tapi dah belajar harfiah dah, kenapa nak kena buka lagi? Nanti orang kata apa pula? Bukalah. Kan, buka. Kita orang dekat tanah Arab tu kan, kita budak Melayu ni kan, kadang-kadang dah tahu dah tak faham ustaz cakap apa, bawalah kamus. Tapi separuh tu perangai yang ada, dia macam, kan tanah Arab dah, buka kamus lagi. Dia tak ada pakai, tak terima macam tu. Bukalah kamus tu, masalah dia tak faham, buka, belajar. Bukan duduk diam je, tak apalah. Nah, kita malu nak buka. Begitu kita juga kadang-kadang, bukalah. Nanti anak kata, mak pun tak faham Quran rupanya. Tak apalah, apa yang betul tak faham. Mak kamu Melayu. Kan? Mak kamu Melayu, abang Melayu. Jadi tak faham bahasa Arab. Then okay, it's okay. Itu cara kita tunjukkan diri kita ni tak faham, kita belajar. Di situ datangnya keberkatan ilmu ataupun keberkatan Al-Quran kepada kita. Sebab kenapa kita kata masa untuk baca Quran ni tak cukup. Tapi orang sibuk lagi menari. Saya tak faham kenapa. Kan boleh dia luangkan masa daripada membaca Quran, belajar hadis Nabi, dia luangkan untuk menari. Dia bagi alasan, dia kata apa? Dia kata gila kita buat program-program macam ni, dia kata untuk cinta Rasulullah SAW, untuk menunjukkan kita sayang Rasulullah. Jadi gila para sahabat memang dah tak buat. Sebab apa? Para sahabat tengok Nabi setiap hari. Dia cakap macam tu, saya pun kata Imam Syafi'i tak pernah jumpa Nabi, Bukhari tak pernah jumpa Nabi, Muslim tak jumpa Nabi. Kenapa dia tak buat kerja menari, menyanyi? Kalau dia orang betul sayang Rasulullah, duduk kerja apa? Masa mereka habiskan untuk mentelaah kitab Allah, mempelajari sunnah Rasulullah, sampaikan ilmu balik. Datang kita, masa punya banyak, boleh kita menari, melompat-lompat. Sedangkan masa yang sama tu kalau kita gunakan mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala, punya banyaklah benda faedah dia. Tapi dia tak nak buat benda tu, pasal apa? Letih. Kan? Ni datang kelas tafsir Maudu'i pun kena hafal Quran. Gila. Maksudnya hari tu kita ambil ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 1 sampai 7. Nanti minggu satu lagi 1 sampai 10. Ingat. Yang perempuan pergilah tasmik. Kalau saya datang lewat tasmik dulu sesama sendiri. Balik rumah tasmik rugi. Percaya tak saya? Kalau orang tak hafal, dia akan rugi. Seminggu 3 ayat takkan tak boleh. Bukannya suruh bagi duit. Seminggu 3 ayat. Kan? Kalau seminggu RM300 memanglah masalah. Tapi peliknya ada orang boleh habiskan duit untuk macam tu. Kan, benda pelik-pelik ni boleh buat. Kan, kita kata kadang bayaran kan, kursus ganas. Kan, kursus lepas tu ganas. Kan, beri bayar. Ini bagi free. Tapi saya kata kadang-kadang benda ni encouragement lah. Jangan lari itu je. Satu benda jangan lari. Sangkut baca tak ada hal, diam-diam je. Tak ada hal. Kita ada macam tak tahu hafal, tak ada. Kita akan buat macam tu.
Mana baca sangkut ke, baca tak betul ke, tak apa kita betulkan. Ini cara kita belajar. So ambil 5 ayat, 2 ayat, 3 ayat tu cara kita ikut. Korang nanti lain kali yang muda ni. Pasal dia akan lewat yang tak ada cari yang muda. Kan, cari yang berumur je ada. Kan warga emas dia ada. Yang warga muda ni dia hilang. Dia dah separuh kelas dia start berjalan. Lain kali aku tanya. Ingat, kali kedua jumpa nanti akan datang jumpa ayat 1 sampai 10. Jangan lari. Mau datang lewat aku berhenti. Lepas aku datang aku baca. Aku tak datang lepas tu. Jangan takutlah, bagus. Hafal Quran bagus. Elok. Pasal Nabi kata alaikum, kan kita baca tu. Alaikum bi suratul Baqarah. Hendaklah kamu dapatkan suratul Baqarah. Fa in akhadhaha barakah. Kerana dapatkan surah Baqarah ni keberkatan. Wa tarkuha hasrah. Dan meninggalkan surah Baqarah ni adalah kerugian. Wala tastati'u al batalah. Dan tak mampu menandingi suratul Baqarah ini akan ahli sihir. So kalau kita tak boleh nak buat daripada sekarang, bila lagi? Katakan tunggu pencen, kan? Pencen dah. Yang korang tak pencen lagi, jangan buat yang tu. Faham? Okey. Jadi kita kata memang apa benda-benda yang kita kata menantikan, ditunggu untuk orang beriman ni kena musibah. Bila kena, dia kata, tengok aku cakap dah. Dia nak tunggu macam tu. It's really waiting. Dia seronok kalau yang kata kena musibah. Yang sebenarnya mereka tidak dapat memperdaya Tuhan mereka kerana pengetahuannya mengenai dalaman mereka dan luaran mereka. Sebenarnya Allah tak akan tertipu langsung. Anything dia buat, mungkin katakanlah malaikat kan salin apa ni dia buat zahirnya, tapi di sisi dalaman Allah Taala tahu, luar dalam kita. So apa kita kata bila manusia tu faham berkenaan dengan Allah Taala tahu apa dalam hati dia akan malu. Itu yang bila Nabi kata malu tu baik seluruhnya. Sebab kita kena buat benda satu benda kan, begini sekian sebab Pak Mentua. Malu kita dengan Allah Taala. Apa hal kita buat macam ni kerana Pak Mentua? Kan, atau kita kata buat sini supaya orang pandang kita. Kenapa kita tak tahu ke kita Allah Taala tahu apa dalam hati kita? Kan macam ni, simple je. Beli handphone baru, duduk dalam LRT. Kemudian bila keluarkan handphone, adakah kerana Allah Taala ataupun kerana perlu ataupun saja tunjuk telefon kat orang? Seriously tak siapa tahu. Kita dengan Allah Taala je tahu. Mana kita tahu kita keluarkan telefon tadi kerana nak tunjuk handphone baru S4. Atau kita keluarkan handphone tadi memang kerana kita nak tengok ada benda tertentu kita nak. Kenapa kita gerakkan tangan kita tu, kita tahu kenapa. Itu sebenarnya sincerity ni disebut ketulusan, tulus ikhlas ni, kita faham Allah Taala tahu. Kita faham dan Allah Taala tahu. Kita tanya diri kita dapat jawapan dia. Tak pening kepala. Bila orang kata ustaz, ikhlas itu salah. Susah. Payah. Ialah kalau dia kata orang tadi tidak mahu mempelajari cara untuk memperbetulkan niat dia. Tambahkan pengetahuan bila kita tahu Allah Taala tahu luar dan dalam kita, dan kita malu untuk buat benda-benda yang tak senonoh. Kan niat kita, lintasan hati kita akan jaga. Lintas sikit benda pelik, Allah Ta'ala tengok, perhatikan apa kita buat. Jadi sebab kenapa kita kata memang orang-orang yang munafik ini, mereka rasa mereka tipu Allah Ta'ala, tapi mereka tak boleh tipu Allah Ta'ala pasal luar dan dalam mereka Allah Ta'ala tahu. Semua sekali. Tak ada benda yang tersorok. Serta mereka tak dapat memperdaya orang beriman pula. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala mempertahankan orang beriman. Mereka try tipu Rasulullah, tipu para sahabat, kan, zahirkan iman. Tapi di sisi Allah Ta'ala masih lagi benda tak berjaya sebab Allah Ta'ala lindungi para sahabat. Dan bahkan dengan cara Allah Ta'ala zahirkan perangai mereka, maka para sahabat tak ada, oh ini orang dia, ini orang dia. Setiap timbul lagi masalah apa kita sangsi dan juga apa payah. So kenapa bila kita ada macam zaman kita sekarang ni, bila Syiah contohnya, kan lama dah para ulama tolak. Nah, kita kata zaman 60-an 70-an dulu ada timbul suara untuk kata penyatuan mazhab, persefahaman mazhab. Saya kata memang para ulama di Saudi Arabia tak setuju langsung benda ni. Tapi ada ulama-ulama separuh di Mesir dan sebagainya, hatta di Malaysia pun ada separuh tu cuba try untuk Untuk penyatuan mazhab, dia kata atas nama bersyahadah dengan syahadah yang sama. Tapi bila kita perhatikan balik, sebenarnya tak timbul penyatuan tadi. Sebab apa? Sebab kalau kita dah memang kita kata berfahaman dengan fahaman yang sama, agama yang satu, tak perlu kita tukar orang jadi orang kita. Contoh macam orang India datang Malaysia bermazhab Hanafi. Soalan, Jabatan Agama Islam kerja ke untuk syafi'ikan mereka? Tak. Pelajar kita pergi belajar kat Pakistan dan sebagainya, sana mazhab Hanafi. Dia tak Hanafi kan orang-orang kita. Tak disuruh tukar mazhab pun, menunjukkan bahawa kita ni satu. Tapi bila dengan Syiah tak boleh. Pusing mana pun takkan sama. Pasal usul mereka lain. Mereka percaya tentang keimaman imam maksud dia, selain daripada sumber wahyu ni, Quran, sunnah dan sebagainya, terdapat tambahan imam. Pasal imam-imam pemimpin yang mereka kata pilihan Allah Ta'ala, lantikan Allah Ta'ala. Bila ditanya mana ayat, tak tahu, tak ada. Dia baca ayat umum. Inni ja'iluka linnas. Dia baca ayat tentang Ibrahim AS. Kami jadikan kau, hai Ibrahim, sebagai imam.
Ibrahim tak pernah merintah negara pun. Pasal tak? Tapi diorang try lah main. Kata patutnya benda bagi pada Ali. Jadi para ulama kata mana dia Ali kat dalam Quran kata kena bagi pada Ali. Kalau hadis Nabi dia tak nak terima. Okay fine. Sekarang buka. Tapi bila nak cerita macam tu, dia baca ayat umum, akhirnya tengok hadis pula. Dia datangkan kisah-kisah kelentong-kelentong dia. Tu pelik diorang ni. Dari segi pusing mana pun diorang akan datang dengan cara-cara macam tu. Jadi sebenarnya kalau ikutkan macam kita kata Islam kita, golongan Syiah ni tak ada peluang dah. Dah faham dah. Tak ada timur macam tapi baik, tak ada timur tapi baik. Mana Iran berapa tahun dah dia kata ada teknologi apa nuklear dan sebagainya. Okey, sebut satu negara yang dapat faedah daripada teknologi apa nuklear Iran. Angkat tangan. Sebut nama satu negara. Sebut satu negara je. Negeri ada? Tak ada. Atau apa benda disebar kat dunia? Apa kebaikan umat Islam dapat mereka? Paling banyak dapat buku Syiah. Kedua apa? Dadah. Tak betul tak? Kalau dia kata kita baca, tuan-tuan baca dalam 3 tahun, 5 tahun ni terkembangan ni. Semua yang kata tukang bawa apa dadah masuk Malaysia, orang apa? Kenapa? Cara mereka nak rosakkan umat Islam. Tapi orang tak perasan. Dia kata, tapi mereka. Kita tak faham. Bila Islam Allah Ta'ala berikan gambaran tentang perangai orang macam ni, apa mereka lafaz, mereka buat lain, actually dah jelas nyata dah. Tak perlu pening kepala. Kita dah nyatakan siapa orang yang mukmin, siapa munafik dan sebagainya. Nyata. Tu dia orang-orang Afghanistan dengan kita kata apa kolotnya mereka tak adalah orang kata maju macam kita, tapi dia orang punya pengelasan manusia ni pada 3 je. Mukmin, munafik, kafir. Tak ada orang lain. Golongannya ikut apa? Ikut Rusia munafik. Dia tak ada cakap banyak dah. Kafir pun ada. Mudah kerja. Pening kepala. Ada Islam liberal lah. Islam ala Amerika, Islam ala Jepun tak ada. Dia ala Jepun tak ada. Islam ala Amerika dulu kan. Islam ala Amerika. Mana ikut alakat macam-macam benda lah. Kan masa dia seboleh-bolehnya Islam tu ditogilkan, ambil nilai murni saja. Dulu ada tahun tu kan. Nilai nilai murni. Maksud dia apa yang murni sisi siapa soalan kita tanya. Murni sisi siapa? Sisi orang lah manusia. Kalau dia rasa bagus dia bawa tarik. Kalau dia rasa tak boleh kena dia tolak. Macam tu cara dia. Maksud dia Islam ala Amerika, Islam ala Rusia pun ada, semua sekali. Pasal di negara Arab zaman dahulu ketika mereka terkesan dengan revolusi Rusia dan sebagainya, diorang banyak adapt fahaman revolusi Arab. Ba'ath panggil parti Ba'ath kan. Diorang terkesan sungguh-sungguh dengan fahaman ni Rusia. Tu senjata pun AK-47. Tak kena faham diorang punya influence ni, influence yang dahsyat. Bahkan memang ketika Inggeris tinggalkan negara-negara Arab tadi, dia tinggalkan kepada golongan yang macam ni, golongan yang mempunyai revolusi Arab, kebangsaan Arab. So jelas sekali tak ada apa hasil dia. Memang orang ni kita kata kalau dekat Afghanistan tu kita tak nampak ni kafir munafik itu je. Mukmin kafir munafik. Tak ada lain. Kalau kita datang tempat kita dah pening kepala nak cakap apa. Orang ni lawan Al-Quran tapi ada tapi lagi. Orang tahu Al-Quran tapi kan. Kita kata kalau dia jahil kita terangkan. Kalau lepas terangkan dia buat juga, maka ikut Al-Quran Karim dan hadis Nabi SAW terkeluar dah habis. Tak pasal pening kepala. Dan bahkan kata-kata dia tak diambil kira pun. Tak diiktibarkan kata-kata dia. Tak perlu kita bincang dan bahaskan macam mana kita patut menerima kata-kata macam ni. Tak payah bincang pun. Tapi kadang-kadang sekarang ni macam pening kepala. Macam bila orang kata apa? Penyamaan hak di antara lelaki dan wanita dalam masalah pewarisan harta. Quran datang nyata. Allah Ta'ala yang perintahkan, datang kita tapi zaman kita ni wanita yang banyak cek kerja. Bukan lelaki. Logik akal betul. Logik akal betul. Betul tak? Zaman sekarang ni yang lelaki pergi masuk universiti dah buat kerja ni pupus dah. Tinggal 3 orang je. Kan? Yang perempuan ramai. Lelaki mati merempit atau mati isap dadah, masuk tusuk serenti, masuk ni. Betul tak? Okey. Tapi benda tu bila Allah Ta'ala letakkan bahawa lelaki 1 perempuan 2. Lelaki 2 perempuan 1. Atau contoh macam bahagian-bahagian tu Allah Ta'ala letakkan untuk lelaki asabah, perempuan ada hak yang tetap. Benda tadi bukan yang Allah Ta'ala zalimi siapa pun. Ada orang tu macam, tapi ustaz, asal suami tu kalau bini dia mati tak ada anak dapat setengah. Kalau dia mati tak ada anak, suami dia dapat kalau dia mati, suami dia dapat harta dia setengah. Kalau dia tak ada anak. Kalau suami dia mati, dia pula hanya dapat 1/4. Kenapa dia kata? Saya kata sebab lelaki ni dia tanggung ramai. Maksudnya kalau dia kata sekalipun dia dapat harta tadi dengan tanggungjawab. Bukan dapat harta tadi untuk sok joli. Tak. Tanggungjawab. Maksud dia kalau dia dapat harta yang banyak tadi, ada orang bawah tanggungan dia lagi. Kan? Ataupun anak dia dan sebagainya kan dapat lebih. Dia dapat lebih banyak. Tetapi apa? Anak dia tanggungan dia, isteri tanggungan dia, semua sekali. Maksud dia bapak mak dia tanggungan dia.
Mana adik-beradik dia tanggungan dia. Dia macam tu. Bukannya macam lompat tiba-tiba macam dapat harta banyak. Maksudnya Allah Ta'ala tak adil. Tapi macam kita patut tak payah bahas pun. Sebab apa? Sebab ini firman Allah Ta'ala. Tapi zaman sekarang betul-betul perhatikan. Ada orang berani dengan bangganya lawan. Kan dia membahaskan dengan persoalkan masalah poligami dan sebagainya. Macam benda tu macam, tapi saya rasa, tapi lagi. Kan masalah bukan masalah tu kalau kita lelaki tak, suami tak adil. Kita sebut suami tak adil, sudahlah. Jangan macam, tapi lagi. Quran bukan datang untuk ditapikan. Faham tak? Yang penting kepala kita sekarang tu convention untuk menyamakan di antara Islam dengan bukan Islam. Pelik. Kenapa perlu? Kenapa perlu benda berkenaan? Itu sebab kenapa kita kata dalam tajuk ni, kalau ada kata zaman Rasulullah SAW dahulu, golongan munafik ni dikenali. Bila dia bercakap je, para sahabat akan berjaga-jaga. Dia orang cakap, so dia jaga. Tak usah sebarkan, tak usah sekian. Pasal apa cakap orang ni memang akan masalah. Mana dia orang kenal siapa. Itu sebab kenapa dia orang tak pening kepala. Allah Ta'ala lindungi mereka dengan menzahirkan sifat-sifat berkenaan. So kita sebenarnya Allah Ta'ala bantu juga. Tapi pasal apa? Banyak ada pening kepala, tak boleh nak apa, banyak sangat ideologi. Sampai kan kita tak tahu mana satu nak tolak, mana satu nak terima. Kan? Islam tu saya kata, Islam ala Amerika, Islam ala Eropah, Islam ala macam mana? Ala kad je tak ada. Kan? Ala kad tu maksud dia apa? Ala kad. Ala pergi restoran. Kan? Buffet ke ala kad dia kata. Islam ala kad kan. Masalah kan. Kita kata rosak dan payah. Sedangkan Allah Ta'ala sebenarnya berikan perlindungan untuk orang beriman. Mereka, itu golongan munafik ini, hanyalah memperdaya diri mereka sendiri. Kerana apa? Kemudaratan, tipu daya mereka dan penyembunyian tentang kekufuran tu kembali pada diri mereka sendiri. Pasal apa mudarat tadi? Di dunia, diorang tak tenang. Mana masih dalam keadaan bergerak, aku tak percaya orang ni, aku tak percaya Quran. Jadi dia terpaksa adapt satu sistem. Tapi dia tak setuju sistem berkenaan. Tapi dia tak zahirkan. Dia zahirkan, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami beriman, dia kata. Tapi itu bahaya itu kat dunia. Bahaya akhirat ada masalah lagi. Pasal dia apa tipu daya kat dunia, dekat akhirat Allah Ta'ala akan hukum. Bukannya biarkan macam tu saja. Okey? Namun mereka tidak menyedari perkara berkenaan kerana apa? Terpadamnya ia daripada penglihatan mereka. Ditutup. Allah Ta'ala cover. So dia cakap benda tak betul pun dia rasa benda tu betul. Itu paling bahaya sebenarnya. Paling bahaya adalah orang tu kalau dia buat benda tak betul, dia rasa benda dia buat tu betul. Dan dia rasa benda tu berjaya. Memang masalah. So kita nak betulkan orang macam ni memang payah. Dia itu sebab para ulama menyatakan di antara apa orang-orang yang tak ada Tuhan, ateis, dengan orang yang ahli bid'ah ni lebih mudah lagi tegur ateis. So ateis ni kita hujah dia kalah, dia terus tahu dia salah. Kan di mana maksud dia ideologi yang berlainan terus. Tapi kalau kita orang yang muslim, bila kita tegur dia dalam benda berkenaan, dia akan rasa benda tu betul. Bagus, tak ada benda kan. Jadi apa? Apa betul lah dia kata para ulama dahulu, para sahabat dulu tak buat. Sebab apa? Maulid ni sebab diorang jumpa Rasulullah setiap hari. Kita ni tak jumpa Rasulullah, maka kena buat setiap hari lah, dia kata. Sebab tunjukkan sayang. Saya kata Imam Syafi'i tak jumpa, Malik tak jumpa, Ahmad tak jumpa, Abu Hanifah tak jumpa kan. Abu Khari Muslim tak jumpa, Tirmizi tak jumpa, Nasai tak jumpa, Ibnu Katsir tak jumpa, Tabari tak jumpa, Qurtubi tak jumpa. Kita sebut ulama-ulama ni semua lepas Rasulullah. Tak sibuk masa pun buat kerja berkenaan. Yang gatal buat sibuk diri kat situ, kenapa? Faham tak? Dia pening kepala. Kita kata ruginya manusia ni bila tak menyedari kesilapan dia. Kemudian ayat berkenaan menjelaskan elat punca tipu daya mereka, iaitu bahawa mereka ni dalam hati mereka ni ada kerosakan yang mendiam dalam hati mereka. Itu punca dia. Bukan punca dia sebab lain. Pasal dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ni ada penyakit. Iaitu penyakit apa? Keraguan, kesamaran, syubhat. Tapi lah. Dan juga apa? Penentangan. Mana syubhat dalam hati dia ada, kepatuhan dan sebagainya. So dengan sebab itulah punca kenapa mereka zahirkan iman, sorok kekufuran. Dan juga zahirkan bahawa mereka ni cuba nak tipu daya Allah Ta'ala, sedangkan mereka sebenarnya tak bukan berjaya. Tapi mereka terpaksa buat benda berkenaan untuk apa? Kenapa apa? Penyakit hati mereka. Maka Allah Ta'ala menambah kepada mereka kemunafikan. Mana mereka yang munafik? Tambah lagi munafik dia. Tambah lagi, Allah Ta'ala kata lagi munafik dia. Okey? Tambah lagi kemunafikan sebagai balasan terhadap kekufuran mereka. Maka mereka tambah kufur. Lepas mereka dengar turun Al-Quran ke apa, mereka tambah kufur. Berfirman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah 124, 125 Surah At-Taubah 124, 125. Allah nyatakan, wa idza ma unzilat suratun. Bila mana turun saja mana-mana surah Al-Quran Karim turun surah, mereka ini akan berkata,
golongan yang munafik ni akan bercakap. Dan cakap mereka ni yang kita kata apa? Menzahirkan tentang siapa mereka ni. Wa idza ma unzilat suratun, dan bila mana turun saja satu surah, faminhum man yaqulu, maka di kalangan mereka ini dia apa? Yaqulu, mereka berkata, ayyukum zadat hadhihi imana. Siapa kalian kamu ni yang bila turun ayat ni tambah iman dia? Sebenarnya tak boleh tanya pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala terangkan, fa ammal ladina amanu, ada pun orang beriman, fazadathum imanan wa hum yastabshirun, mereka tambah beriman dan mereka apa? Bergembira. Every time turun ayat Quran, mereka nampak benda tu baik dan juga elok. Bukan nampak benda tu beban dan juga kesusahan dan kepayahan. Every time turun ayat Quran, mereka makin gembira dan happy. Itu bila masa datang daripada Allah Ta'ala, arahan dan sebagainya. Kalau ikut kita, bila tambah arahan, maksudnya makin apa? Strict. Makin ketat. Bagi orang yang tak faham berkenaan dengan akhirat, dia akan rasa macam, alamak, banyaklah pula arahan. Kan, jadi benda macam ni kita kata kena faham. Islam yang do and don't ni, pasal kita kata macam orang-orang beriman, dia faham bahawa dia ni orang yang datang menumpang alam Allah Ta'ala. Datang ke dunia, alam dah siap. So dalam perangai mereka, sifat mereka ni, mukmin ni, dia sentiasa ada dalam diri mereka ni nakkan pengetahuan apa Tuhan nak dia buat, apa Tuhan tak nak dia buat. Dan bahkan makin guideline tu makin betul, makin nyata, makin mudah dia selamat. Dia faham macam tu. Mana maksud makin banyak guideline, maksudnya makin mudahlah dia elakkan jalan-jalan kesalahan. So dia tak adalah macam tergelincir tanpa sengaja, tersilap tanpa sengaja, tak. Macam tu tuan pergi jalan raya lah, kan ada lamp putih tu kan, putih kuning ke, belang-belang putus-putus ke, kan matlamat dia apa? Try padam kan tengok. Dia try padam. Tak payah padam lane bertentangan, satu lane yang sama je. Lane yang sama tu ada 4 line masa kan. Okey, buang lane tu. Agak-agak apa jadi? Orang pun rasa macam aku makan jalan orang ke? Aku kan, faham tak? Dia rasa di jalan tu, aku makan jalan orang ke tidak? Orang ni dekat sangat pada aku ke? Everybody akan rasa macam was-was. So kehidupan manusia dalam was-was ni pening. So sebab kenapa bila kata ada guideline yang tepat, yang lurus, yang betul, yang berterusan. So bagi orang beriman, dia rasa apa? Benda tu adalah blessing. Benda tu adalah apa? Blessing. Pasal Allah Ta'ala sayang mereka, Allah Ta'ala jaga mereka, Allah Ta'ala tenangkan mereka bahawa semua benda tu nyata. So tak ada grey area tau. Grey area tak banyak sangat. Ni kata grey area banyak sangat, pening kepala. Nak makan ke tidak? Nak makan pun kan? Nak minum? Kan? Syurga neraka ni. Nak bercakap, syurga neraka ni. Lafaz-lafaz mulut kita, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau tak ada guideline, masalah. So bagi mukmin, bila turun ayat Quran, iman mereka makin tinggi, makin seronok. Tapi orang munafik masalah. Apa jadi? Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang dalam hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka mereka tambah kotor dah, tambah kotor lagi. Hati dia kotor, tambah lagi kotor. Mereka tak, maka datang arahan Allah Ta'ala, datang koman dan sebagainya, hari kata, alamak, habislah kita. Banyaknya do and don't in Islam. Dia kata tak? Sedangkan kita kata macam itulah, macam regulation dan satu perkara. Jadi bila guideline tu nyata, so kita tak ada masalah. Bila guideline tu grey, itu masalah. Tindakan disiplin dia ambil lepas tu, kita kata mana saya tahu. Tapi bila Allah Ta'ala berikan semua sekali dah, tak ada dah ruang untuk kita silap. Kan alhamdulillah, kita syukur. Sebab umat Islam kita kena faham benda ni. Benda mukmin ni dia gembira bila turun perintah Allah Ta'ala. Maksud dia makin banyak jalan kebaikan yang mudah menyampaikan dia kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentukan infak ke mana. So meaning that itu Allah Ta'ala redha. Kalau dia kan random. Nak infak ke mana? Dia kan orang tu kata sini, orang tu kata sini, orang tu kata sini. Macam para sahabat dulu pernah berdebat, berbahas. Ayyul amali afdal? Apakah amalan paling afdal? Apakah amalan paling afdal? Nah, surah Taubah lah ayat turun bila orang-orang beriman ni ada dalam masjid kan bertekak. Seorang kata amalan paling afdal i'tikaf. I'tikaf duduk dalam masjid, mengimarahkan masjid. Seorang kata tak, jihad fi sabilillah. Yang seorang kata tak, beri makan fakir miskin. Seorang kata tak. Kan everybody akan nampak point of view yang berbeza-beza. So bertelagah manusia dan menentukan prioriti mana patut, mana tidak kan. Mana patut didahulukan. Jadi bila tuan bertelagah tu, Umar kata, Salu Rasulullah. Tanya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW keluar dan tanya. Maka Allah turunkan Al-Quran. Aja'altum siqaital haji wa imaratal masjidil haram. Adakah kamu menjadikan memberi minum orang-orang haji dan juga mengimarahkan masjidil haram, kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabili. Benar, adakah kamu nak samakan orang tu dengan orang beriman dengan Allah Ta'ala? Iman tu rupanya yang tertinggi. Mana orang tu nak duduk macam mana keadaan sekalipun, iman adalah benda yang utama, atas daripada semua sekali. Kemudian apa? Jihad.
Mana tak di sisi orang tak sama. Betul kita kata orang tu buat bagi minum, mungkin kerana iman juga. Tak, iman tu dia bina. Bina iman dahulu. Sebab pada tajuk ni bila kata tauhid kepada Allah Taala dalam bentuk apa? Bentuk penambahan iman kena dipelajari. Tu kita kat sini buat dulu kan, kita buat berkenaan dengan apa? Buku apa? Dr. Sulaiman Ashkar. Omar Sulaiman Ashkar yang dia buku tauhid yang Ustaz Yunus ajar tu kan. Itu actually benda tu bukan untuk bina iman. Dia iman dalam bentuk defend, yang style kita batalkan mana yang salah, mana yang betul ni, itu satu bentuk. Tapi iman dalam bentuk apa? Tambah, bina, build up. Kan mana boleh orang tu sibuk tahan makan je, dia kena bina badan juga. Dia kena ambil angkat berat, dia kena sekian. Maksudnya pembinaan tu kena jadi. Bukan hanya dia setakat apa? Diet, tahan, jangan makan ni, jangan makan ni, lepas tu kurus keding. Tak boleh, kena senaman juga. Betul tak? Faham kita, diri kita, badan kita, jangan makan benda tak elok, betul. Senaman kena buat juga. Mana kita kata macam tak nak senaman, dah tahan diri kita daripada benda tu, yang lain tu okey kot. Tak, kena senaman. Macam ni masalah iman. Iman kita defend diri kita daripada akidah-akidah yang salah, betul. Tapi nak bina macam mana? Pembinaan tu perlu. Sebab kena belajar tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala melalui makhluk ni macam mana, kenal Allah Ta'ala melalui Al-Quran, Asma'ul Husna macam mana kita kenal Allah Ta'ala daripada Asma'ul Husna. Di situ kita kena tambah supaya dalam diri kita ada keyakinan yang nyata. Jika tidak, nanti kena hujah sikit dengan orang bukan Islam ni, menggelupur. Tak apa dah nanti cari Ustaz Adli. Betul Ustaz Adli mati accident kan? Ustaz ni mati, semua mati Ustaz. Dah tak tahu nak buat benda. Macam mana nak baiki hati dia yang kotor tu? Kalau nak baiki, Dia sebenarnya ni, baiki hati yang kotor ni, pada ibadat yang Allah letakkan tu dah ada dah pembaikan. Sebenarnya banyak orang salah faham bila sebut tentang pembaikan hati. Kena pergi terjun dekat pelaga, yang mandi air cerik emas, yang pergi panjat pokok, yang berzikir 1000 kali, masuk dalam kubur tanam hidup-hidup. Pernah dengar kan? Everybody is actually come out with solution pelik-pelik. Sedangkan sebenarnya ibadat kita buat tu, ketika kita buat ibadat tu, dalam tu dah ada dah pembersihan. Pasal memang Nabi SAW sendiri, kan Nabi kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Jum'ah ayat kedua, ayat nombor 2. Allah Ta'ala kata apa? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus pada bangsa ummi, bangsa Arab, bangsa butuh huruf ni, rasulan minhum, seorang rasul kalangan mereka. Tugas rasul tadi, first, yatlu alaihim ayati. Yang rasul tadi pertama, sampaikan kepada mereka ni tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Yang Nabi ajarkan tauhid, ajarkan manusia mengenal Allah Ta'ala dan sebagainya. So, yatlu alaihim ayati. Kemudian wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah. Ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah. Ajar kitab dan ajar hikmah. Daripada situ sebenarnya kalau kita tengok balik, bila kita pecahkan balik ilmu tadi, tugas Rasul tadi kepada benda kepada amalan harian kita atau ilmu harian kita belajar, kita ada kat situ tauhid. Belajar kan berkenaan dengan Asma'ul Husna, asma' dan sifat. Kita belajar tentang apa rububiyah, uluhiyah dan sebagainya, ketuhanan Allah Ta'ala. Kalau ada orang belajar sifat 20, sifat 20 lah. Tapi cerita dia maksud dia, benda tu balik kepada tajuk apa? Mengenal Allah Ta'ala, tahu tanda-tanda Allah Ta'ala. Kemudian apa? Berkenaan dengan tajuk belajar kitab, belajar hikmah pun belajar. Belajar tafsir Al-Quran, belajar Quran dan belajar hadis. Pasal kitab adalah kitab, hikmah penjelasan kitab. So you actually, bila kita belajar fiqah, hadis, tafsir dan sebagainya, kita buat ni dah. Perasan tak bila time bersebut tentang penyucian hati ni, macam tak ada ilmu. Macam terus tiba-tiba orang terpaksa lagi tempat lain. Sini ada usul, sini ada usul, dua ni. Yang tengah ni tak ada usul. Itu yang orang gelupur cari guru-guru pelik-pelik ni. Dengan ustaz ni belajar tafsir, pergi celah gunung belajar bersih hati. Pasal tak? Sebab apa? Sebab diorang tak jumpa jalan. Sebenarnya apa yang dibuat dalam ibadat harian kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita dan sebagainya, itu pembersihan. Nabi terangkan dalam hadis yang sana, Nabi kata apa? As-salawatul khams, sembahyang 5 waktu sehari semalam, wal jum'ah ila jum'ah, jumaat ke jumaat, wa ramadan ila ramadan, ramadan ke ramadan, semua sekali mukaffiratun lima bainahun, penghapus dosa bagi apa di antaranya. Idza cinta daripada kabair, berjauh dosa besar. Ataupun tentang wuduk, Nabi kata tentang wuduk. Nabi kata wuduk tu apa? Menghilangkan gugur bersama wuduk, air wuduk tadi apa? Celah-celah kuku dia dosa-dosa. Lepas tu Nabi bayangkan tentang solat macam sungai, yang seorang tu mandi 5 kali setiap hari. Nabi kata kepada para sahabat, ada mungkin akan ada daki pada badan mereka lagi. Para sahabat kata tidak. Nabi kata macam itulah solat 5 waktu membersihkan seseorang. Ramadan kita nak ambil ni pun sama pembersihan. Kemudian apa kita kata haji. Haji kan Nabi kata barang siapa haji, tidak bercakap lucah, tidak bertekak, tidak bergaduh dengan orang sebagainya, tak berbohong, tak menipu, maka dia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibu dia. Kembali bersih. Maksud dia, apa sebenarnya dalam ketika ibadat yang kita merasakan? First thing first, seorang manusia ni, dia kena faham bahawa ibadat itu matlamat dia. Saya rasa saya dah ulang dah 3-4 kali kan. Ibadat ini datang untuk ketakwaan, bukan untuk dapat barang. Faham? Sini lah cerita dia.
Kita ibadat sembah Allah Ta'ala, bukan dengan solat kita, puasa kita jadi kaya. Ada orang kita salah faham. Dia faham, ingat bahawa bila kita solat Allah Ta'ala sayang, bila Allah Ta'ala sayang kita kaya. Benar dengan fahaman ni. Dia nampak bahawa maksud dia makin dapat banyak gift, banyak blessing. Maksud dia benda tu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sedang redha pada dia. Sebaliknya bila Allah Ta'ala kesempitkan, dia solat-solat tapi sempit juga. Maksud dia dia tak jumpa jalan berkenaan. Sekarang tengah sini. Matlamat asal ibadat itu keseluruhan, semua ibadat kita buat, Allah Ta'ala tak dapat faedah. Kita pun tak masuk syurga dengan ibadat tadi. Itu memang datang hadis Nabi. Takkan masuk syurga anda dengan ibadat anda. Pasal ibadat kita buat pun sebenarnya izin Allah Ta'ala sendiri. Sikit sangat berbanding dengan umur kita. Zaman kita mainan banyak, televisyen banyak, lagi sikit. Zaman dulu tak ada baik televisyen, kod rajin juga baca Quran. Sekarang ni kan, tengok internet bertekak dengan orang. Kan, jumpa orang ni, dia, lepas tu jumpa dengan jumpa blog Indonesia Malaysia. Masuk dalam tu gaduh sekali. Forum ngarut je, tak kerja lain. Tapi anyway, makin sikit ibadat kita. So ibadat Allah Ta'ala tak beri faedah. Kita tak sembah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak sikit. Tak miskin, tak kurang kerajaan dia. Kita sembah Allah Ta'ala pun kerajaan tak kaya, tak bertambah. Allah Ta'ala kaya dengan sendirinya, tanpa perlu pada ibadat kita. Kita pula tak dapat faedah dengan ibadat kita untuk syurga pula. So sekali ibadat untuk apa? Ibadat ni sebenarnya membina ketakwaan. Itu konsep utama. Nanti kita akan belajar dalam ayat ke-21. Kita ambil ni sekarang ayat 1 sampai 20, 39 kan. Sampai 21 ni kita akan baca. Allah Ta'ala apa? Ya ayyuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Alladzi khalaqakum, yang telah ciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang sebelum kamu. Sembah. Dia kata, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu yang telah ciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Okey. Apa kita dapat kalau sembah? Terbang. Apa? Kaya. Handsome. Pula apa lagi? Tapi kalau perasan tak, orang kita ni suka nak kan kalau dengan ibadat sembah Tuhan, dia dapat dunia punya faedah. Bila makin sembah Allah Ta'ala makin kaya, makin sembah Allah Ta'ala makin handsome. Kenapa handsome? Dia rajin bangun malam. Kenapa awak muda? Kerana dia mengamalkan selawat atas Nabi. Perasan tak? Kan bila ada artis tu, kenapa muka dia cantik? Saya mengamalkan selawat Nabi. Aurat tak tutup, letup kepala tahu. Faham tak? Pasal ni kan lawak. Dia macam kan, nampak tak? Dia ambil benda berkenaan, dia ambil benda sini, cocok sini. Lepas tu dia kata, tengok, selawat atas Nabi mencantikkan wajah saya. How can? Kan pasal ibadat itu untuk akhirat, bukan dunia. Anda sembah Allah Ta'ala, la'allakum, moga-moga kamu lepas sembah tadi apa? Tattaqun, akan bertakwa. Di mana duduk dia? Ketika akak katakan pembersihan hati tadi, dia tajuk pertama ketika orang tak bersihkan hati dia kena ada apa? Ketundukan, kepatuhan dan penyerahan. Maksud dia, kadang dia kata dia sebut Muslim. You say you are a Muslim. So Islam tu apa? Ketundukan, kepatuhan dan penyerahan. Kalau tak ada dalam hati kita perangai ni tadi, matilah. Kita kata datang Nabi pun ajar, kita lawan. Kan kita macam kan. Tapi itu yang bila kita cerita apa? Orang Arab zaman dahulu Allah pilih mereka ni kosong, tak ada benda. Sebab apa? Bila Nabi ajarkan apa-apa, kadang bertanya soalan kan, apa kamu rasa tentang sekian? Apa kamu sangka tentang benda sekian? Diorang kata apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau orang-orang yang bangsa-bangsa Greek, Roman, bangsa-bangsa Rom, bangsa Parsi, bangsa yang Hindu, India, ada agama sendiri, tamadun sendiri. Orang Cina, tamadun sendiri, bangsa sendiri. Bangsa-bangsa yang ada dah tamadun, agak-agak bila Nabi tanya, kalau tanya, roh ni macam mana? Diorang ada jawapan tak? Ada. Hujan ni terus sebab apa? Diorang ada jawapan tak? Ada. Tapi bila Nabi ajar para sahabat, diorang apa? Sami'na wa ata'na. Diorang tak ada rasa lain dah. Pasal diorang tak ada sistem. Diorang tak ada sistem ketenteraan, sistem bahasa, sistem kemasyarakatan. Mana ada semua kabilah ikut keluarga sendiri? Mana ada raja? Diorang tak ada raja pun. Orang Arab mungkin kaya macam raja, ada 3-4 orang kaya macam raja, tetapi dia tak ada kerajaan, tak ada sempadan, tak ada sistem. Tak ada sistem. Bayangkan itu sebab bila Nabi ajar apa-apa, dia orang sami'na wa ata'na. Bila kita, orang Melayu kita contohnya, dah ada sistem tertentu, sistem tentang contoh macam pendidikan kan. Datang Islam kata A, kita kan kata apa? Tapi C nampak cantik lagi. Tahu tak? Pasal tak ada sifat itu kan. Maksudnya ketundukan, kepatuhan, penyerahan tidak ada. Sampai bila ayat Quran takkan beri hidayah pada kita? Dan bila diajarkan kepada kita, contoh macam dekat sini ayat ni kata, kamu disuruh mengabdikan diri Allah Ta'ala agar kamu bertakwa. Rasa Allah Ta'ala perhatikan kamu. Takwa ini adalah apa?
membuat segala perintah Allah Ta'ala, tinggal segala larangan dia, tambah sikit kerana dia. Pasal banyak orang ketika sebut, bila sebut tentang takwa, dia kata imtithalul awamiri, mengikuti perintah Allah Ta'ala, wajtinabun nawahi, jauhi larangan-larangan dia. Jadi stop situ je. Imam kat masjid pun ketika khutbah akan sebut macam tu. Marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ujung tu tak tambah, kerana Allah. Sebab apa? Sebab banyak orang kadang-kadang tinggalkan Allah Ta'ala perintah, larang, buat yang Allah Ta'ala suruh sebab manusia. Atau sebab tadi, kan? Apa? Sebab apa kamu sembahyang? Buka rezeki. Kadang-kadang bangun pagi. Cepat bangun pagi, sebab apa? Rezeki akan datang. Memanglah Nabi suruh keluar, tapi masalahnya jangan kaitkan dengan rezeki. Kadang ada orang tu keluar, tak dapat apa benda pun. Betul tak? Ini kena faham. Kita bukan masalah kita tak nak mengikut benda yang baik. Tapi dengar sini, kebaikan yang dalam ibadat itu matlamat di akhirat. Jangan fikirkan dunia. Dan actually kat situ binaan yang asas. Bila kita kata solat, kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Kan? Puasa kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Kan? Kerana iman. Itu Nabi janjikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa Ramadan kerana beriman dan mengharapkan pahala Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Bukan kerana diet. Ni, air kena puasa lah, air punya badan dah, doktor kata kalori banyak, kolesterol banyak. Kan? Kenapa puasa? Dia actually kat situ kena betulkan niat. Pasal kita kata, aku ya Allah, aku puasa bukan kerana kesihatan, bukan kerana sekian, kerana taat pada perintah Kau ya Allah, bukan kerana teman lain. Benda tu yang kita kata kepatuhan ketundukan tadi tu. Datang itu, kita turunkan hati kita, barulah kita kata lepas tu nanti apa? Kita akan dapat rasa Allah Ta'ala perhatikan kita, dan di situ pembersihan berlaku. Pasal hati yang kotor, hati yang lalai, dia takkan ingati Allah Ta'ala. Jadi nak jatuhkan dia, turunkan dulu. Tak payah kita kata buat macam orang tarikat dia. Dia buat zikir, kan? Dia kata ditarik daripada pusat. La ilaha illa Allah. La ilaha. Itu tuan-tuan nampak dia goyang tu. Tahu tak? Tak tahu Dia dalam jalalah terbalik. Lam tu terbalik. Jadi dia buat yang tu lah. Maksudnya dia tarik la ilaha illallah. Itu sebenarnya kononnya dia empaskan apa? Zikir tu secara makrifat kepada, sebenarnya bukan makrifat, bayangkan. Ini bukan dia, tapi tak suka orang belajar ilmu pelik-pelik ni, tak suka namakan bayangkan. Dia kata yang bayangkan, makrifatkan, dia kata. Maksud makrifat tu bayangkan la ilaha illallah, bayangkan. Itu cara dia orang rasa nak bersihkan hati. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Sebab kenapa lepas kita tengok ada orang belajar benda ni, dia bangga, dia sombong. Dia belajar kenal Tuhan, lepas tu dia pandang orang, kau tak belajar lagi. Kau tak belajar lagi. Kau tak belajar lagi. Betul? Maksud dia syaitan ke? Kan? Kalau sombong itu syaitan ke malaikat dia dalam tu? Itu nak kita faham sendiri. Sebenarnya bukan macam tu cara dia. Maksudnya kita pergi semayang, solat, contoh orang tu nak belajar dia, pergi solat, kan dengar azan, dia ni sibuk, harta dunia ni banyak dan sebagainya, nak uruskan dan sebagainya, dia bunyi azan, tinggalkan. Masa situ dia kata, ya Allah, Engkau lebih besar dari segala-galanya. That is actually pengisytiharan anda. Bila anda kata Allahu Akbar, Allah lebih besar dari segala-galanya. Pengisytiharan tu, isytihar mulut tapi badan duduk tegak. Allahu Akbar. Lagi kan, duit banyak ni kan, banyak kan, kaya aku kan. Kan nampak tak? Lepas tu kita kata bila pergi ke masjid tadi, kalau orang tu kadang ada pangkat Datuk, ini Tan Sri, ini sekian. Orang sebelah kita kadang budak, yang tak ada duit, tak ada harta dan sebagainya, semayang sebelah dia, kita kaya lagi. Kita tahu kita kaya daripada dia. Ada duit kita sorok, orang tak tahu duit kita banyak mana. Kita semayang sebelah dia kan. Ketika kita semayang sebelah dia tu, apa kita duduk? Kadang imam tu lagi miskin dari kita. Dia kata Allahu Akbar, kita kena apa? Allahu Akbar. Tak boleh kita kata macam, aku kaya, aku lambat sikit. Allahu Akbar. Imam dia Allahu Akbar. Tak, orang kaya 2 saat lepas tu. Kalau lagi kaya 3 saat. Kan? Atau menteri ke, dia tak sini. Dia sini lah. Kan? Macam repos lah. Tak, faham tak? Maksudnya secara tak langsung mengajarkan kita humbleness. Sultankah anda? Kan? Agungkah anda? Menterikah anda? Wakil rayyatkah anda? Kan? Orang kayakah anda? Orang tuakah anda? Anda kena sedar, di hadapan Allah Ta'ala anda sama saja dengan orang lain. Orang tukar gas sampah sebelah kita, duduk sebelah semayang dengan kita, dia sama dengan kita. Tak ada pula kita tu macam jadi kes dekat Ceras orang ni, kawan saya cerita. Dia kata budak IGN dia cerita apa? Dia kata dia dekat Ceras ada satu masjid tu. Pakcik-pakcik ni kat masjid tu. Tahu dia kata? Dia tengok orang Bangla datang semayang, duduk kat sos depan. Yang pakcik-pakcik Melayu ni memang lembab datang masjid. Orang Bangla ni hari Jumaat kemudian cuti, dia datang awal. Tahu pakcik tu apa? Dia berdiri, orang Bangla belakang. Kalau saya ada saya pukul. Serius. Kalau saya ketuk kepala pakcik tu.
Apa tak boleh? Asal tak boleh pula? Apa tak boleh pula? Kan? Seriously kan? Macam mana? Dia boleh kata bangla-bangla di belakang. Dia ingat apa? Mulia dia kerana Melayu. Ni masalah, nampak tak? Dalam buat ibadat pun masih tak faham lagi. Kan datang masjid tadi, mungkin AJK masjid, pegang jawatan tu bangang. Seriously, benda simple je. Siapa letakkan? Kalau kau lembab-lembab lah datang, kan? Mana boleh kita bangunkan? Hadis Nabi larang kita bangunkan orang, kita duduk. Lepas tu kita buat macam tu perangai pun dia, di mana duduknya di perangai kita? Perasan tak? Di situ datang dalam beribadat pun agak perasan. Orang tak jaga. Kalau tak letakkan kedudukan, tidak ada kelebihan anda ke atas orang lain. Arab ke, Ajam ke kita, bangsa darah biru ke? Kalau orang kata apa? Blue blood ngarut je. Darah tak ada orang biru Masuri putih Itu lebih antibody. Kan? Tak ada. Faham tak? Ketika pengabdian diri itu dah diajarkan kita humbleness, anda tak ada apa benda, anda ni hanyalah hamba sama macam orang lain, tak ada lebih. Kan? Tak ada lebih kerana nama anda. So kat situ kat orang tu ikut, hati dia akan bersih. Lepas setiap kali solat, hati dia akan dibersihkan. Tadi dah tinggi dah. Pergi semayang, la ilaha, nampak? Lepas tu datang semayang lagi, dia ingatkan lagi sekali. Maksudnya hati dia akan dibersihkan secara berterusan. Dan kena ingat, bila hati tu bersih, dia takkan kekal macam tu tau. Dia akan datang pula benda kotor kat atas dia. Tu sebab kenapa malaikat akan salin amal kita. Walaupun kita pergi haji 3 kali, 4 kali, 5 kali, 25 kali kita pergi, malaikat tetap tunggu. Kan? Lepas kita habis tawaf ke, tengah tawaf tu disalin lagi tau. Bukan macam, kau gila kau ni, haji. Kan bukan haji sekali je. Kalau 3 kali umrah. Kan abang haji, abang umrah kan. Orang tak panggil abang umrah. Kan kalau pergi umrah berkali 3 kali. Umrah. Kan malaikat tak ada. Maksud dia apa? Anda masih lagi hamba. Cuba belajar macam tu. Bila kita tengok dalam ibadat tadi berterusan, maksud dia aku masih boleh silap lagi. Allah Ta'ala beri pembersihan tiap-tiap hari. Nabi maksum. Nabi laksanakan supaya kita jadikan dia sebagai ikutan. Nabi tak pernah berdosa, tak pernah bersalah. Bahkan kesalahan Nabi tu untuk panduan kita. Tapi Nabi tunjukkan tiap-tiap hari sampai nak mati bagi solat. Maksud dia apa? Pembersihan tu takkan berhenti. Maksud dia anda punya hati, ini Ramadan datang ni, putih bersih, berseri. Kan macam dia sang glow macam ni lah. Cerah, luar nampak dalam nampak luar. Lepas datang hari raya pertama tu, datang titik balik. Percayalah, para ulama kata benda tu berterusan. Ibadat dan Islam berterusan. Tak ada benda kita buat sekali dan tak ada dah datang kepada kita kekeliruan. Tapi kalau golongan sufi lain. Golongan sufi dia nampak lain. Nampak apa? Kan yang ada warkam tu. Hati bila sudah bersih, pandangannya tepat kepada Allah. Hati bila sudah bersih, pandangannya menembusi hijab. Hati bila sudah bersih, pandangan hati tu menembusi hijab. Lepas tu hati bila sudah bersih, firasatnya tepat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita kata apa? Manusia ni, kita manusia. Sebab para sahabat sendiri pun tak buat kerja macam kita. Macam Umar bin Khattab anhu, dia Nabi kata apa? Umar, syaitan lari tak muka kau. Tapi bila orang bertekak dengan dia, betulkan pendapat dia, dia tak ada kata macam, korang tak tahu ke aku ni syaitan tak datang tengok muka aku? Betul tak? Kalau kita dapat macam tu kan, kita akan ayo Elik, debat dengan aku Ustaz. Aku siapa, kau siapa? Aku ni orang. Betul? Umar buat macam tu tak? Then how can kita rasa macam tu untuk guru kita? Takkan salah tu. Dapat panduan Allah Ta'ala sentiasa. Umar dapat panduan Allah Ta'ala sentiasa. Para sahabat ikut Rasulullah SAW dapat. Tapi dia orang tak rasa macam tu pun. Kita ni kenapa? Kes tadi sebab apa? Ibadat itu kita tak faham. Kita buat ibadat. Memang kadang-kadang saya salahkan juga ustaz lain mengajar fardu ain tak ajarkan berkenaan dengan tajuk apa? Pembersihan hati. Yang serentak masuk. Dia bukan asing. Serentak. Dalam buat ibadat, anda sedang membersihkan hati anda. Tapi kena faham di mana duduk dia. Antara benda paling besar adalah apa? Rasa Allah Ta'ala perhatikan. Every time anda duduk kan, Allahu Akbar, anda rasa Allah Ta'ala perhatikan anda. So orang tu bina macam tu, Allah Ta'ala perhatikan dia, luar dan dalam. Jadi Zuhur nak jumpa lagi, ni tengah-tengah sekali kau buat jahat. Rasa macam mana? Kena bina. Iman itu dibina. Bukan dapat tiba-tiba satu hari kan, tiba-tiba cerah dunia. Minum air jampi, air ludah Ustaz dia perut gitu kan, terus dapat iman. Tak serius ni, orang ingat macam tu. Dia ingat iman ni macam tongkat sakti tu. Tongkat Magic wand Harry Potter ketuk-ketuk kufur hati tu kotor, ketuk je a'udzubillah minasyaitanirrajim, ketuk cerah, terus jadi taat perintah Allah Ta'ala. Orang ingat macam tu. Itu sebab ada mak bapak dia hantar anak degil pergi sekolah agama. Faham? Anak dia tu peringkat D, E, F, G tahu, G kan A, B, C dia hantar pergi belajar doktor, lawyer dan sebagainya. Bila bangang sikit dia hantar sekolah agama.
Sebab apa? Ustaz terketuk-ketuk nanti hati dia cerah. Nur. Ini salah faham. Faham tak? Konsep ini kita kata kenapa? Pembersihan hati tadi macam orang munafik tadi kan. Diorang ada kotoran. Tapi kotoran tadi bukan sebab kerana masalah Allah Ta'ala paksa mereka. Tak. Sebab apa? Mereka sendiri tak nak. Mereka divert. Kalau diorang tundukkan hati mereka, jatuhkan diri mereka, maka mereka akan dapat hidayah. Itu sebab kenapa tajuk pertama bila orang tak nak belajar, jangan sombong. Jangan sombong. Biar kita belajar banyak mana pun, nak belajar, pergi. Yang kami dulu kat tanah Arab pun dah belajar kan. Dah tua pun pergi belajar lagi. Ni kadang kita ni dah jadi ustaz tak nak belajar. Payahlah. Tak boleh macam tu. Mana kita yang tundukkan diri kita baru kita dapat ilmu. Ilmu ni tak dapat melainkan dengan apa? Dengan ketundukan awal. Faham? Asasnya penyakit hati yang menyebabkan orang munafik degil, dia sebenarnya adalah benda yang hasil perangai mereka sendiri. Mana? Kesombongan, kedegilan, ketidakpatuhan, tak ada taat. Itu punca asal. Mana benda tu lekat dalam hati dia, memang takkan turun. Selagi tak hilang benda berkenaan, selagi itulah apa? Dia takkan dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dalam surah Taubah tadi kan, Allah kata, bila datang kepada mereka ayat, mereka tambah kufur. Kalau mereka terima, redha, flow tu akan bagus. Tapi bila mereka dengar, mereka rasa bergeram dan marah, tak nak ikut, habislah. Maka dah kotor, tambah kotor lagi. Tambah kotor lagi. Dan untuk mereka sesaan yang menyakitkan, walahum azabun alimun bima kanu yakdibun, sebab apa mereka dustakan. Pada hari akhirat mereka dapat hukuman yang menyakitkan dengan sebab apa? Penipuan yang mereka buat. Faham? Dengan sebab itulah kita kata secara asasnya memang manusia ni perlu faham tentang tajuk kali ini. Membersih hati bukan terjun berhungai, bukan masuk telaga, bukan. Janganlah kena tipu je siapa buat kerja tu. Pasal ibadat kita itu, Maksudnya yang bersih hati-hati itu kita kena zikir tu. zikir itu penenang. Yang salah faham. Betul tak kata ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Akak berjalan kaki dapat nak bersihkan hati kita. Kita datang melangkah ke kelas pengajian agama sebagainya, datang ke masjid. Kan kita menghilangkan satu dosa, menambah satu pahala, menaikkan satu darjat. Dan hati, dosa ni sebenarnya berupa titik dalam hati kita. Every time kita buat kesalahan, maka dia titik. Kita bertaubat, dibersihkan. Kalau ada kata banyak sangat bertimpa, tu yang gelap hati berkenaan. Bila kita bertaubat, dan Allah Ta'ala akan bersihkan hati kita. Maksudnya taubat tadi berlaku dengan apa? Ketundukan kita, kepatuhan kita. Tak ada jalan pembersihan hati dengan jalan Rasulullah. Itu cara terbetul. Ini kadang-kadang bila kita kata macam zikir. Zikir siapa yang bersihkan? Orang tu kata zikir tok guru dia. Ini kata zikir tok guru satu lagi. Tapi cara Rasul tunjukkan apa? Nabi sebut berkali-kali. Nabi kata apa? Nabi sebut as-salawatul khams wal jum'ah. Nabi terangkan solat fardu, Nabi terangkan zakat dan haji puasa, semua sekali adalah pembersihan. Hatta zakat kita keluarkan adalah pembersihan bagi diri kita. So kat situ kita kata nampak guideline sebenar Nabi. Ibadat itu sendiri dah pembersihan. Itu secara Allah Ta'ala belas kasihan bagi kita, dia tak asingkan. Kalau dia asingkan pening kepala, buat ibadat pula, lepas tu kena terjun ni pula, kena buat sini lagi, kan letih. Allah Ta'ala bagi ibadat kamu itu adalah pembersihan. Ibadat kamu adalah pembersihan. Jelas? So kita berhenti bagi yang Okay, dengar lepas ni insyaAllah kita ada kuliah khas. Ustaz Johari Wahab datanglah, Ustaz di lintas. Okey, persiapan mukmin menyambut Ramadan. Persiapan mukmin menyambut Ramadan. Yang lain insyaAllah kita akan buat minggu satu lagi, mungkin hari Rabu, hari Rabu minggu depan kita akan buat kelas yang lain. Rabu Rabu tengah hari ada buat? Ada orang tak? Rabu tengah hari minggu depan. Minggu depan hari Rabu tengah hari kita akan buat kelas khas berkenaan dengan Ramadan juga. Kita ambil lah beruang sebelum Ramadan. Dia masuk Ramadan terangkan masalah pula. Macam Allah mak Ustaz tak beritahu awal, kenapa? Syari dah buat perangai macam tu. Okey. Dan besok insya-Allah ada hari terbuka kelas Fardu Ain Darul Taklim. Ahad 30 Jun 8.45 sampai 11 pagi. Bukan masalah ada makan. Siapa yang ada nak bawa orang yang nak belajar baca Quran dan sebagainya, bawa ustaz dan boleh datang bawa esok supaya kita nak tengok dia punya level test supaya dia tentukan kelas lepas tu. Lepas tu dia berterusan ke tidak, wallahu alam lah. Tapi pertama sekali saya nak ni boleh iklankan kepada kawan-kawan siapa yang nak belajar Quran. Kita ada pengambilan baru insya-Allah besok. Jelas Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.